Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Yang bahagia lagi dikasihi Puan Nur Azalina. Nur Azalina Nita ke apa tadi? Betul? Nur Azalina Yusnita Abdul Rahman merupakan pengarah, bukan kocik anak, pengarah Institut Latihan KPKT. Seterusnya Encik Akmal selaku penolong pendaftar, para pegawai kanan dan kiri, pegawai kanan, pegawai kiri, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Tak juga saya lupakan semua yang mengikuti secara maya pada hari ini. Suara tak ada kata. Kau pandai tak kontrol mana ni? Ada keluar dah? Cakap keluar suara belum? Testing. Ya, jadi Alhamdulillah. Terima kasih banyak, terutamanya Puan Azalina yang walaupun dalam kesibukannya kan, dapat kita bersama-sama. Dan satu petanda yang baik, saya sebenarnya daripada pagi tadi di kuliah subuh. Lepas tu tadi naik daripada Bera, saya naik ke sini. Dah berapa hari tak balik ni. Dan sampai ke sini Alhamdulillah. Terkejut saya sampai atas ni, rupanya hujan. Baru lepas hujan. Kat bawah kering tak hujan. Naik atas hujan. Sejuk aja. Masuk bilik penginapan yang disediakan tadi, makasih banyak. Tak sempat buka kipas. Punya sejuk lah kan. Dan Alhamdulillah, terima kasih lah atas kata persediaan menyambut. Orang kata datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang tu kan. Terima kasih banyak lah. Berbudi bahasa orang sini. Saya sampai 5 orang menyambut saya tadi. Hanya sekadar nak bagi kunci ya 5 orang. Yang lagi 2 pegang telefon, ambil gambar tak, ambil gambar tak jadi. Sudah tak jadi. Jadi kemudian lah saya tahu niat itu. Saya baik tak reti ya, saya takkan cakap. Saya tahu ialah masuk dalam bilik. Alhamdulillah. Dan hari ini kita membincangkan topik yang sangat baik, iaitu kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Kita akan membincangkan soal miskin dan kaya. Kan, soal miskin dan kaya, teringat saya ketika saya buat paper waktu belajar dulu, tajuk kemiskinan bandar dan juga kemiskinan luar bandar. Ada beza. Kemiskinan di bandar, mereka bukan tidak mempunyai pendapatan, bukan mereka tidak mempunyai pekerjaan, tetapi disebabkan tuntutan kos sara hidup menyebabkan dia menjadi miskin. Kadang-kadang ada orang tu sampai buat 3-4 kerja satu hari. Tak cukup dengan kerja pejabat, balik bawa Grab, malam jual burger. Macam itulah sampai satu tahap. Kan? Dan pada hari ini ada juga orang yang bekerja seperti itu bukan kerana tidak cukup pendapatan, tapi kerana ingin mengejar gaya hidup terkini. Sebab kalau orang lain macam ni, takkan aku tak macam tu. Berdasarkan gaji yang aku ada, aku takkan jadi macam tu. Maknanya dia mengejar kemewahan dunia. Kan? Jadi dia nak juga rasa macam tu. Tu sebab kalau nak kaya, jangan kerja kerajaan. Kerja kerajaan takkan kaya. Tu terang saya cakap. Ya, takat tu je lah. Sebab kalau sebut kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Tapi itu sebabnya saya selalu sebut dalam ceramah saya, jangan kita ajar anak, isteri, suami, keluarga kita tentang kaya, tapi ajarlah tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ada orang duit banyak, duit pencen pun dapat banyak, tapi hidup tak bahagia. Huru-hara depan belakang, kiri kanan. Ada orang hidup dia bercerai-berai. Ada orang hidup dia anak-anak buat perangai. Ada orang hidup dia macam-macam. Bila kerja manyang kena pindah jabatan, manyang dapat bos yang tak ngam dengan dia.
akhirnya dia tak sedar diri, dia tu yang tak ngam dengan semua orang. Jadi ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku. Jadi bak kata orang, kan bak kata orang saya ni orang Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi bila cerita tentang kemiskinan dan juga kekayaan ini, teringat saya satu pantun, makan omping bergorok sendal, makan bersantan gula kelapa. Kan orang miskin teruk bekerja, orang kaya duduk sahaja. Kalau kita tengok dalam pantun ni menggambarkan betapa orang kaya ni senang lenang aja. Dan kalau kita tengok orang yang miskin teruk bekerja dan hidup dia macam tu je kan. Dan benda ni kalau kita reflect kepada kehidupan kita dulu, tanyalah Puan Nur Azalina sendiri pun, dia pun asal daripada kampung. Agak-agak saya lah. Puan Azalina asal mana? Pak Raup Pahang. Raup. Kan? Daripada Raup. Kawasan yang mungkin taklah orang kata membangun sangat. Dulu. Pernah rasa duduk kampung, pernah rasa hidup susah. Kan? Pernah rasa hidup susah. Tetapi kesusahan itu bukanlah merasakan diri kita hina. Bukanlah menjadikan kita ni lemah. Sebab Nabi kita pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bukan kata jangan cakap Nabi kita miskin. Nabi kita senang sebenarnya. Dulu masa berniaga, Nabi kita ada pendapatan, bukan tak ada. Nabi kita pun ada hasil, kehidupan ni ada. Tetapi Nabi memilih hidup bersederhana. Memilih hidup bersederhana. Bukannya memilih untuk jadi kaya. Nikmat kekayaan sebenarnya juga adalah merupakan satu ujian sebenarnya. Tahu kira? Berdesing pula dah. Kan? Nikmat kekayaan sebenarnya ujian sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan atau kekayaan itu yang menjadikan kita lalai. Ada juga. Kan? Kadang-kadang dia kaya tapi dia tak sedar diri. Ada juga. Ada orang dia dulu okey, pergi masjid rajin, tolong orang pun elok. Tapi bila kaya langsung hilang ingatan. Tiba-tiba dia seolah-olah baru bangkit dari koma. Personality dia berubah. Dia menjadi manusia yang lain. Kita boleh tengok dalam bagaimana kitab, bukan kitab lah, dalam filem. Kan? Apa Alibaba Bujang Lapuk. Tengok kan? Macam tu kan? Tengok tak macam mana Aziz Sattar kan, arwah Aziz Sattar tu tengok masa dia dapat jumpa harta karun tu, macam mana dia sampai training lah cara nak berjalan jadi orang lain kan. Dia kata macam malaria dah, dia kata kan. Jadi makna kenapa nak tunjukkan benda tu sebenarnya bukan dibuat-buat, tapi makna itulah realiti hidup masyarakat hari ini. Kadang-kadang bila dia jadi naik pangkat, tambah pendapatan, semua nak kena tukar. Takkan nak naik kereta ni lagi, takkan aku nak macam ni lagi. Aku kena tukar ni. Saya teringat ni arwah nenek saya. Arwah nenek saya ni dia bagi peribahasa yang pelik-pelik. Banyak dia bagi peribahasa pelik-pelik. Contohnya dia pernah cakap budak tu nak tali, bagilah tali kita. Apa maksud tali tu? Maksudnya macam layang-layang kan, jangan ditarik-tarik. Bagi tali dekat budak tu biar dia kontrol sendiri. Maknanya fahaman barulah kita faham. Mula saya tak faham apa maksud nenek saya, arwah nenek saya cakap. Dan satu yang menarik minat saya, arwah nenek saya sebut, minta maaf cakap, bunyi macam kasar sikit. Dia sebut apa? Kancil kalau nak berak macam gajah mati, dia kata. Dah kancil lah. Janganlah nak buang air besar macam gajah, mati. Memang tak terdaya kan? Maknanya ukur baju ikut kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang kita ni belum apa-apa lagi dah nak belagak-belagak. Dan orang pakai beg tangan macam tu, takkan aku nak pakai macam ni. Akhirnya kita pakai macam tu, rupanya orang kampung kita pun pakai beg tangan macam tu. Dah ada pula dalam Shopee. Yang murah-murah ada, tapi rupa sebinyon sama macam yang kita beli mahal. Kan? Kadang-kadang kita terlupa. Mana Pak Si tengok Samsul Debat. Elak ya, kopiah biasa je pakai. Tak ada mahal nak. Emas pun sponsor. Membagi. Tak ada pun nak pakai yang mahal-mahal. Baju kurta biasa sama. Malahan baju kurta you all lagi mahal daripada saya. Betul. Ni beli kat kedai biasa-biasa je. Kan? Oh dia beli butik ada penaja, tak ada. Ni ada logo SD Samsul Debat. Bukannya sponsor.
Jahit sendiri. Bayangkan tu. Tak, sebab ni cerita betul ni, kan? Jadi maknanya tak ada hal pun. Tu sebab orang dulu-dulu ada bagi tahu Allah membeli menang memakai, kan tak? Allah membeli menang memakai. Susah dia nak beli tu, tapi dia hargai. Dia guna betul-betul. Sampai kesudah dia pakai. Menang membeli, Allah memakai. Dia senang beli, kadang-kadang tak berpakai. Pernah jumpa orang kaya hadiah, ambil labik tangannya, aku tak pakai pun. Baru keluar plastik. Bau kodai pun tak habis lagi. Maknanya nak tunjukkan orang sampai satu tahap dia tak sempat belanja pun. Dia tak sempat guna pun benda tu. Tu sebab beza. Kan? Kemiskinan bukan bermakna terlepas daripada ujian Allah. Tak. Ujian ni ada dua. Ujian miskin, ujian kaya. Dua-dua ujian. Jangan ingat, kenapalah Allah uji aku macam ni. Susahnya hidup. Kalaulah aku tahu, ayat dia tak habis. Jangan ingat miskin saja ujian, kaya pun ujian. Kadang-kadang orang dia miskin elok dia. Jumpa orang tak sombong, tak apa elok. Susah nak jadi macam Puan Azalina ni. Nampak saya pun dia okey dia. Humble. Kan? Elok dia merendah diri. Macam Ustaz sihat? Dia tanya saya tadi. Tak makan belum? Tak, tu dia tak tanya. Tu tak tanya. Kan? Betul tak? Macam tu je. Kan? Ini nampak orang, ada orang tu dia menegur orang tu, dia lupa status dia. Dia sound orang tu. Contohnya nampak abang yang jadi pengawal keselamatan dekat depan ni. Kan? Yang ada kat depan saya ni. Dia sound. KPT mana? Pejabat asrama tu. Yang bercakap tu sendiri dulu rupanya 20 years back dia pernah jadi pengawal keselamatan tak? Ada orang macam tu. Ada. Saya pernah tengok depan mata saya. Orang tu dulu driver taksi, tukang kebun. Berubah hidup dia. Dia join dengan macam-macam persatuan. Dia bercampur dengan orang berpengaruh. Akhirnya dia kaya raya. Dia memiliki syarikat konsesi kutipan sampah ni. Sisa pepejal ni dia dah ada banyak lori, dia ada banyak company. Tiba-tiba dia bercakap, dia lagi handal pada orang. Silap, cik kata. Ada orang pernah cakap macam mana tau? Kau kalau nak jadi senang, kau kena berusaha macam aku ni. Ya. Pernah dengar tak ayat tu? Kalau kau nak jadi kaya, nak senang, kau ada strategi. Kau kena ingat, kena ikhtiar, kena pandai. Kena pandai bawa diri. Cik, ada ayat macam tu. Ada orang cakap itu. Sebenarnya kita kena faham, apa yang kita ada hari ni semuanya sebab Tuhan izinkan. Jangan cakap orang yang susah tu tak kerja keras. Jangan cakap. Mak ayah kita dulu tak kerja keras ke? Kerja keras. Tapi Allah belum izinkan dia senang masa tu. Tapi bila anak-anak semua dah lepas semua, alhamdulillah, mak ayah pun jadi senang. Mak tu pergi Mekah sampai 7-8 kali. Pergi umrah, betul tak? Anak-anak konstitusi sikit bagi duit tambang, mak dapat pergi. Betul. Ini berlaku. Kan? Kita lupa, kita sampaikan tergamak cakap kejayaan kita berpunca daripada hasil usaha kita sendiri. Sedangkan kita terlupa. Yang apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Tuhan. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan macam hari ini, Tuhan izinkan. Kalau ditakdirkanlah tiba-tiba masa saya nak naik atas tadi, tiba-tiba saya sakit perut yang melampau. Maka saya terperangkap di genting sempah. Maka tak berezekilah Encik Akmal dengan Puan Azalina ni nak jumpa saya ini. Saya nampak tadi betapa excitednya pengawal keselamatan yang perempuan dekat situ. Sampai dah sampai dah tadi. Kan? Kalau tadi tak jadi, tak ada rezeki. Ayat kita kan? Tak ada rezeki. Maknanya Tuhan tak izin. Itu ya. Itu sebabnya kadang, dan miskin ni pula kadang-kadang bukannya hina, tapi kadang-kadang ada yang menghinakan diri mereka. Ada. Maksud menghinakan mana? Mereka dah diberi ruang dan peluang, tapi mereka tak mau. Ada. Nanti saya akan cerita. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan demikianlah kami uji sebahagian daripada mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang yang kaya itu berkata kepada orang fakir miskin yang beriman, inikah orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka?
di antara kami. Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang yang bersyukur? Surah Al-Ankabut ayat 53. Maknanya kekayaan dan juga kemiskinan ni, ada orang diuji dengan kaya, ada orang diuji dengan miskin. Dan kemiskinan tu jangan pula kita mungut. Sebab apa? Dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kitab penenang jiwa, ada seorang Nabi, tidak disebutkan nama Nabi itu siapa, tapi adalah seorang Nabi ni, dia beribadah selama 50 tahun. Kemudian, entah macam mana, selepas 50 tahun ni, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi ini, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Maka dia menjawab balik pada Allah, ya Allah, bukankah aku ini Nabi, aku tidak berdosa? Oh, ayat dia. Kisah ini sekadar pengajaran, untuk memberi pengajaran kepada semua. Allah kata, Allah bagi tahu pada dia, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Dan dia jawab, aku ni Nabi, kan aku tak ada dosa, kenapa nak ampun dosa aku pula? Dengan perintah Allah, ada sebatang pokok telah menghimpuk kaki dia. Himpuk ni cakap ni 9. Dalam kata orang KPKT di Bukit Tinggi, menghempap. Kalau tak faham lah kan. Dia menghempap kakinya sampai berdenyut-denyut, nyut-nyut. Orang ni 9 sebut, mau ngoning-ngoning, tak dapat tidur. Dan esok pagi tu dia sebut, ya Allah, sakitnya ya Allah. Malam tu tak boleh tidur, dan pagi tu dia mengadu pada Allah, ya Allah, sakitnya ya Allah. Tahu tak apa jawab pokok tu yang menyaut? Pokok tu kata apa? Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu. Tu Nabi ingat tu Nabi tu. Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Maknanya bagi tahu keluhan ni kepada Allah Ta'ala. Cuba tanya berapa kali mengeluh sehari, cuba cakap. Selipar hilang mengeluh. Nama apa? Mutabak nipih ni. Mengeluh. Selipar hilang mengeluh. Kan? Kena datang dengan ceramah mengeluh. Alah, ceramah pula. Aduh, hai. Kan? Terpaksa datang. Aduh, hai. Tadi saya dengar tak ketua bilik. Jom lah turun weh, jom. Samsul Umat. Kejap. Seorang tu. Aku dengar suara kat koridor. Aku tutup kipas, aku dengar lah suara. Siapa tingkat 2 tadi turun, perempuan tadi? Memakak je. Tak dengar suara tadi. Aduh, hai. Nak turun lah ke? Mengeluh lagi. Ada je. Jadi macam tu gak dengan orang miskin kadang. Kenapalah aku kaya? Kenapalah aku miskin? Yang kaya pula. Bayangkan, tergaru-garu kepala ni. Aduh, kenapa orang tanya dia? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang tu? Dia cakap. 10 juta mungut lagi. Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia mungut. Contohlah, tiba-tibalah Pono Azalina umumkan siapa yang datang hari ni. Yang online tak dapat. Ini contoh contoh. Dengan ini diumumkan kepada semua yang hadir. Ini contoh. Kau jangan tuntut tau. Ini contoh je. Dengan ini saya umumkan, sebab kita happy sangat Samsul Debat datang. Saya umumkan setiap yang hadir hari ini, termasuk semuanya, pegawai keselamatan pun sama. Semua yang hadir, kita umumkan, kita beri insentif 500,000 seorang. Jadi akan dibayar sebelum tengah malam ini. Tolong sharekan nombor akaun masing-masing. Saya nak tanya, ini umum direct ni, tak ada scammer, direct umum ni. Tu saya tanya, banyak tak kat kita 500,000? Saya tanya, banyak tak? Banyak. Silap-silap ada yang, Puan Nazrina, saya nak berhenti lah. Berhenti terus je dapat 500,000 tu. Kenapa lah? Saya nak berniaga. Cita-cita saya dah lama nak berniaga seorang. Saya nak cuti, nak rehat. Anak tak ada siapa nak jaga. Tiba-tiba lah anak tak ada siapa nak jaga. Berpuluh tahun sama ni, lock je anak kau orang jaga. Kenapa nak tiba-tiba? Sebab dia dah nampak 500,000 tu banyak. Tapi pada setengah orang, 500,000 tu tak banyak. Saya jumpa beberapa orang kaya, pening bela aku. Saya pergi dekat PKNS Shah Alam, ceramah kat sana waktu PKPB lagi tu. Ustaz kalau nak beli rumah, ini time ni Ustaz. Tengah murah ni.
Saya tanya berapa murah tu? Dalam 1.2, 1.3, kau hilang akal ke cakap dengan aku macam ni? Bayangan murah dia 1.2, 1.3. Tapi pada dia memang betul murah. Dibandingkan dengan harga 5-6 juta harga sebelum ni. Tapi kan Samsul debat jangan kau jajar macam tu. Kita yang kerja government ni, yang tolak gaji bulan-bulan, kalau beli rumah hampir juta, 1.2 juta lah kita beli. Bang, makan bang, kau pergi kat dinding tu. Memang tak nampak kau jilat dinding rumah tu lah. Apa benda yang kau nak makan lagi dah? Tak terayuh nak beli benda lain tak? Nampak tak? Macam tu. Ada satu orang kaya tu juga, Datuk Seri. Dekat rumah dia, saya tanya, rumah dia besar betul, parking kereta, ya Allahu Akbar. Kereta tak ada betul kereta Malaysia dalam rumah tu. Besar-besar. Saya tanya, berapa harga rumah ni Datuk Seri? Cantik mesti mahal. Tak adalah, mana ada mahal. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap, masa tu baru 4 juta. Ya Allah. Tapi macam itulah dialog dia. Makna pada dia tu murah. Mana apa maksud mahal kat dia? Kalau tu murah kat dia, mahal tu macam mana? Dia tanya dia. Jadi malulah kita kan. Nak cerita 500,000 tadi tu. Alhamdulillah saya dapat 500,000. Tapi berdarah lah yang tengok online ni dia tak dapat. Ni contohnya, bukan betul-betul contoh. Kan ada yang buat surat rasmi minta pada Puan Azalina, kenapa nama saya tertinggal itu? Kan? Ada satu orang kaya tu lagi lah Puan Datuk ni dekat area Kajang Semenyih ni. Dia bagi saya rasa satu kopok. Dia kata, sedap tak Ustaz? Sedap kopok ni. Itulah isteri saya pun cakap sedap tu yang kita orang beli kilang dia. Kau beli kilang dia? Apa salah kau beli kilang dia? Kau belilah kopok tu, kau bagi banyak-banyak ke orang, apa salahnya? Kenapa sampai kau beli kilang dia? Kasar betul kau bergurau ni, cakap tu kan. Tak, maknanya dia, pada dia tu normal. Tu bukan kata dia belagak, tak. Itulah Ustaz tu sedap kan? Tu kita orang beli kilang tu. Ha? Memang tak ada perasaan pun dia cakap tu. Ya, ada satu hamba Allah ni, sahabat saya jumpa dekat Melaka, dekat Ekro. Alhamdulillah Ustaz, saya buat kerja gila minggu lepas mana. Saya beli kilang Toyota tu. Ha? Dia beli kilang Toyota tu. Ustaz agaklah berapa? Saya belanja dalam, tak adalah, dalam 90 ke 80 ke 90 juta macam tu lah. Kita kalau buka handphone kita pun tak cukup ruang tau. Dia punya digit lah, calculator tu tak cukup lah. Tapi dia selamba, relax dia. Tak, tu nak ceritakan keadaan orang kat luar sana. Tapi kita ni, sikap kita ni adalah yang paling penting. Kali Nabi ajar kita. Apa Nabi beritahu? Nabi kata, anak-anak Adam. Siapa anak Adam ni? Siapa yang binti Adam? Cakap. Ada tak nama ayah Adam sini? Tak ada. Okay. Anak-anak Adam tu kita lah. Mana anak-anak cucu keturunan Nabi Adam. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi macam mana kita nak tafsirkan kaya? Tak usah kerja kaya, sebab kalau kita sebut kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Jangan risau. Jadi bila sebut, kalau anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, tak cukup banyak ke 2 lembah emas? Bayangkanlah lembah Bukit Tinggi ni, penuh dia omeh tu kau punya. Dah dapat 2 lembah. Tapi still not enough. Mak cakap orang putih. Masih rasa tak mencukupi. Nak lagi. Itulah manusia. Tetapi Nabi ajar juga, dah okey dah. Dah okey dah. Tetapi Nabi ajar juga, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu sebenarnya kekayaan sebenar. Itulah rahsia mak dan ayah kita dulu, walaupun susah, mereka bahagia kerana mereka merasakan cukup. Naik motosikal buruk aja, tetapi mereka bahagia bila tengok anak-anak dapat makan bersama-sama. Hari ini dah kahwin, duduk rumah besar-besar pun tak makan sama-sama, sibuk. Suaminya sibuk berceramah. Contoh, ini cerita sedih ni.
Kadang-kadang ada setengah tu isterinya sibuk di institut latihan. KPKT. Contohlah. Sibuk je kadang-kadang. Anak-anak pun kadang-kadang jarang-jarang dapat makan sama. Betul, ni cerita betul. Betul puan kan? Tiba-tiba kena pergi Putrajaya meeting. Bukannya dekat-dekat. Kan? Betul. Mabuk-mabuk juga naik bukit bila jarang-jarang naik bukit tinggi ni. Ya Allah, bukit ni macam tu kan. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu. Orang dulu-dulu malam nikmat macam mana orang dulu. Tetap malam mesti makan sama. Sekarang meja marble. Meja marble. Duduk makan dengan suami je. Anak nanti dulu, nanti mama suap. Tapi sekarang berterabur nanti. Apa guna kau beli meja mahal kalau tak boleh makan sama? Itu cerita dia tadi. Kesian tengok orang kaya ni kadang-kadang. Macam-macam ubat suplemen makan. Nak tegang kulit, nak tegang mata. Nak bagi apa? Bagi badannya okey, bagi mukanya muda sentiasa. Kau dah tua tu tua lah. Banyak cekadak kau. Itu betul kan? Senyuman manis tu sebenarnya adalah merupakan satu serum yang terbaik untuk mengekalkan awet muda. Kenapa? Menurut kajian, senyum kita hanya menggerakkan 17 otot muka. Tapi kalau berkerut, marah, kita menggerakkan 43 otot muka. Banyak garisan kedutan akan timbul. Tu yang Puan Azalina walaupun dalam mas, aku tahu dia senyum. Ya, dia penyenyum orangnya. Iya. Betul. Tengok mata tahu. Dia tengah marah ke tengah apa? Saya tengok mata pun tahu puasa ke tak puasa. Oh, lain macam. Nak aku tunjuk siapa tak puasa? Tengok dah cemas. Jangan. Orang yang cecenia tu dia tak puasa tu. Macam tu kan. Baru test baru tu. Kan? Tak adalah saja je. Tak betul. Teringat saya tu saya ceramah kat Rompin Pahang. Makcik-makcik ni menghiburkan hati saya. Makcik dengan pakcik tu, Ustaz ambil gambar boleh, Ustaz ambil gambar boleh. Boleh, dia pun bergambar. Tiba-tiba makcik kat belakang tu bunyi. Saya duduk lah macam ni, ada yang duduk, ada yang berdiri belakang. Pakcik belakang tu bunyi, free size kata. Mana? Apa nak free size pakcik? Alah yang macam ni, itu freestyle. Tapi dia confident tu penting. Mulai saat tu, saya bila bergambar, saya kata, free size, kata. Kan, aduh, tak apa, dia confident. Ya, orang-orang ni dia confident. Kan, kita kadang orang kampung ni macam mana pula nak cakap orang putih ni. Nampak orang kaya tu, nampak orang putih tu datang, ya, so can I have this? Dia tahu, yes, no right, thank you, what you talking around about. Macam mana nak cakap? Tapi kita happy. Walaupun kita tak tahu, kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita. Setiap ujian yang Allah berikan, pasti ada hikmah yang tidak kita ketahui. Allah SWT menjadikan adanya golongan kaya dan miskin untuk apa? Untuk saling bantu-membantu. Kaya bukan tanda aras kemuliaan, tetapi miskin juga bukan tanda aras untuk menggambarkan dia itu hina. Orang dulu-dulu ada berpantun, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Mak ayah kita, walaupun mereka miskin, tapi mereka tidak mencalakan maruah mereka dengan meminta-minta daripada orang. Kita tahu perkara ni. Macam mana susah sekalipun, dia takkan menyembah pada orang nak minta tolong. Kalau minta tolong tu pun, minta dengan cara berhikmah dan beradab, orang kata. Tu yang cakap tadi, tegah dek budi dengan bahasa. Jaga adab. Adab ni yang mustahak sebenarnya. Walaupun dia miskin, tapi dia beradab. Tapi kalau kaya tidak beradab, tidak ada nilainya. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak menjadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu kayu ukur dia sebenarnya. Nak tengok hina atau mulianya seseorang. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Itu Imam Malik sebut tu.
Puan pengarah ni dah jusat, ya kan? Belum sikit lagi. Saya dulu pencen pengarah pun tak sampai jusat. Sikit lagi. Tak sampai. Bukan sikit, jauh lagi tu kan. Saya pencen. Sebab ialah dari segi adab yang kojo kan. Antara kojo dengan ceramah jadi pengarah. Sudahnya saya pun ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Tak cukup setahun dah kena panggil balik kojo balik. Bila dah kojo, siang kojo, malam ceramah. Siang kojo, malam ceramah. Sabtu Ahad pagi petang malam ceramah. Nak jadi apa aku ni? Macam Batman tu. Malam tukar baju ceramah, macam tak ada apa-apa. Besok tu, bila lepas tahun, orang dah kenal Samsul Debat. Bila pergi meeting pun payah. Mesyuarat tu, yang pegawai kerajaan yang lain, tu bukan Samsul Debat ke? Payah juga aku. Dan akhirnya bila dah banyak jadual ceramah masuk, saya pun dah pening kepala. Kejap-kejap, memang bos saya, Datuk bos saya tu memang dia baik. Dia bagi, tak apa, pergilah cuti. Kalau ada jauh sikit, pergi cuti. Cuti sambil berceramah. Sudahnya saya pun tak tahu mana satu part time. Ceramah part time, kau jadi pengarah part time. Sudah saya pun pension. Saya ambil keputusan untuk bersara pilihan. Saya sign, alhamdulillah. Saya pun bersara. Minggu pertama bersara tu bangang kau jawab. Sebab dah biasa hari-hari kau jawab pancekat. Tiba-tiba tak kau jawab pancekat, tak tahu nak buat apa, nak kau jawab apa ni. Nak ajakkan kawan pengarah yang lain minum tu, dia orang semua kerja. Seminggu, tapi lepas minggu tu hidupku sudah tidak sama lagi. Hari-hari ceramah, mendidik isteri dan suami orang macam mana jaga keluarga. Sedangkan aku jarang jumpa keluarga. Macam itulah kira luahan hati dan perasaan. Macam tu lah. Adab tu penting. Contohlah katalah saya, Puan Azalina, Cik Akmal dengan kita beberapa yang duduk depan ni lah. Cik AB Iskandar gitu. AB Abah. Kan? Kami lepak dekat kedai minum. Luar bulan puasa. Makna bagi hin. Lepas raya panggil lagi. Time puasa kau nayo aku panggil ceramah petang-petang. Tu aku tanya tadi berapa jam? 2 jam. Dengan muka tu 2 jam. Ni dah mula terbayang sirap selasih ni. Mula ceramah macam ni sebenarnya. Kan? Kan? Tengah-tengah kita lepak ni, duduk ni puan kita tengah lepak-lepak, tiba-tiba lalu seorang anak dara ni. Dekat meja, tepi meja kita. Tumpang lalu bang, dia kata. Encik Akmal terangkat kopiah. Songkok dia langsung tanya, anak siapa tu? Langsung soalan tu keluar. Kenapa kita tanya anak siapa? Sebab adab. Sebab adab. Kita tak tanya dia kerja mana, kita tak tanya gaji dia berapa. Soalan pertama, anak siapa tu? Kalau adalah seorang budak lah, kalau kita dijumpa, carilah anak-anak kita ke siapa ke yang boleh datang jumpa orang tua lain, dia nampak, Cik sihat ke? Macam tak sihat. Cik dah makan ubat belum? Bertuah kita kalau boleh nampak budak macam tu hari ni. Betul tak? Kalau ada budak macam tu, kita tanya anak siapa tu, kita tanya. Sebab adab. Tapi kalau ada orang naik kereta besar, pergi dekat tempat kita minum tadi, menjala kereta, memang mana ada kereta monogak, semua menjala. Zap, dia berhenti, dia turun. Weh, kenal tak Puan Azalina? Mana nak cari dia? Walaupun Puan Azalina ada bersama dengan kita, kita akan cakap, tak lah, kau pergi tanya orang lain, tak tahu, kita orang tak tahu. Sebab tak layak orang tu diberi penghormatan atas dasar dia tidak beradab. Apatah lagi di sisi Allah. Adab ni penting. Kena jaga adab. Itu sebenarnya yang tengok hina tak hinanya. Saya nak share jugalah pasal kemiskinan bandar ni. Ada program-program yang saya pernah buat dulu. Dulu saya pernah bagi motivasi. Ada program kemiskinan luar bandar ada, kemiskinan bandar ada. Di PBT luar bandar, dia buat program ceramah kemiskinan luar bandar. Di peringkat bandar pula, kemiskinan bandar. Saya terlibat untuk bagi untuk beberapa siri untuk bandar sebelum penyampaian bantuan kemiskinan ni.
saya diminta bagi motivasi kepada penerima-penerima bantuan. Dan dalam kebanyakan program yang saya buat, bilik sini contoh ni ada satu dewan untuk mak ayah yang terima bantuan, dan bilik satu lagi saya akan paskan anak murid saya, iaitu anak-anak didik saya yang juga boleh menyampaikan ceramah motivasi untuk mendidik pula bagi motivation untuk anak-anak kepada mereka ni yang miskin ni. Itu program yang saya buat dulu. Jadi sebab kita nak betulkan setting dia. Jangan ingat terima bantuan ni, apa lagi bantuan lepas ni? Apa lagi bantuan lepas ni? Semua orang kena usaha untuk jadi golongan yang memberi. Jadi golongan yang layak membayar zakat. Ini yang kita cuba terapkan. Pada peringkat awal tu mula-mula memang problem. Ada satu badan kerajaan ni lah, dia pejabat daerah. Pejabat daerah. Dia ada grant nak bagi sesuatu kepada orang yang penerima ni, tapi dia tak nak bagi duit sepenuhnya. Dia bagi bantuan dalam isi bentuk infra dan juga kemudahan-kemudahan asas dia. Contoh, ada seorang hamba Allah ni, dia nak kepakaran dia daripada kecil adalah dia membela kambing, menternak kambing. Jadi apa yang berlaku? Pejabat daerah ni melalui grant ni, bantuan ni, beli 4 ekor kambing, 2 jantan, 2 betina, bagi dia bela, supaya nanti boleh dikembangbiakkan, bertambah-tambah lah jumlah kambing dan dia boleh berniaga daripada situ. Dia pun seronok dengar. Yang kedua, dia kata dia ada kemahiran untuk menternak ikan semilang. Orang Negeri Sembilan, untuk makluman Puan Nazalina, ikan keli pun dia panggil ikan semilang. Itu sebabnya kalau kita cakap ikan semilang salai, itu ikan keli sebenarnya. Kan, ikan semilang masak balado, itu ikan keli. Tapi kita orang memang panggil ikan semilang. Ya lama tak makan ikan semilang. Kadang orang luar, ikan semilang ni laut. Kan? Ikan semilang di tapak tangan. Godang ikan semilang tu. Macam mana kau nak letak tapak tangan tu? Jadi ikan semilang ni ikan keli. Jadi, dia kata dia nak benternak ikan keli. Maka, dia belikan benih-benih anak-anak ikan semilang, siap dengan mesin untuk pusingan air itu, dan JCB dah siap korek dah kolam untuk dia bola ikan semilang. Dan dia datang dengan ceramah saya. Dan satu hamba Allah yang saya paling tak boleh lupa, dia buta. Tak, dia cacat penglihatan. Maka dia pula dihantar kursus refleksologi. Pegang tangan itu, ajar dia pegang urat tu, macam tu, dia pegang urat macam mana. Kemudian dengan grant yang ada, diubah suai. Diubah suai bilik, satu bilik dalam rumahnya tu ditambah satu bilik, supaya itu jadikan bilik khas untuk dia, untuk mengurut, untuk membuat rawatan refleksologi kepada pelanggan. Di bilik sebelah, anak-anak mereka mendengar ceramah motivasi pula, supaya belajar rajin-rajin. Selepas 3 bulan, grup pejabat daerah buat pemantauan susulan. Apa yang berlaku? Yang bola kambing tadi habis sampai 4 ekor dijual. Dia jual 4 ekor, tak ada seekor pun tinggal. Yang kedua, yang tadi itu, yang ikan semilang tadi, habis dengan mesin-mesin, benih-benih, semua jual pada Cina. Yang tak boleh lari betul-betul yang buta tadi. Dia je yang buat sampai habis. Alhamdulillah. Ini yang kita nak cakap ni. Saya katakan, kehinaan ni bukan terletak pada miskin atau tidaknya. Kadang-kadang dah bagi dah. Dah bagi dah kemudahan. Nak bantu dah. Tapi kenapa tak keluar? Sebab sikap kadang-kadang. Dan bukan semua orang yang susah dapat peluang macam tu. Saya pernah jumpa satu hamba Allah, ibu tunggal, anaknya 4. Sakit kaki, tertonyet-tonyet jalan, sakit tumit. Sakit tumit, rupanya cek dengan doktor, tulang belakang dia tu ada tumbuh tulang lain yang menyebabkan dia pijak tu sakit. Ustazah Hasni pun pernah kena. Saya tanyalah, Ustazah, apa hal kaki tu? Entah bertunih pula dia. Bertunas kalau tak faham, bertunih tak faham.
Tumbuh lah. Boleh tumbuh daging apa di tulang punya kat belakang tu boleh tumbuh macam tu. Jadi pijak dia jadi sakit. Saya cakap dengan akak ni, Kak, saya dah masukkan senarai nama akak tu. Tak payahlah, janganlah, bagilah orang lain yang lebih memerlukan. Ada orang yang susah macam tu, dia tak nak bantuan. Ada. Sebenarnya hina tak hina bukan terletak pada status tu, tapi pada sikap orang tu dalam melayan status dia. Tu cerita dia. Ada satu lagi program yang saya buat ketika ada di waktu bekerja di Nilai Municipal Council dulu. Kerja. Program Local Agenda LA21. Nak bantu ibu-ibu tunggal. Kami fokus, committed nak bantu ibu tunggal pada ketika itu. Sebab banyak ibu-ibu tunggal ni ibu tunggal muda. Ada yang ibu tinggal, ramai. Ditinggalkan suami. Bila dia ibu tunggal muda, anak-anak kecil-kecil lagi. Jadi nak tinggalkan rumah tak boleh. Nak bela anak, siapa nak jaga, tambah kos. Jadi apa yang dibuat oleh, pada ketika itu oleh Majlis Bandaraya Seremban. Hari inilah namanya. Dulu Majlis Bandaraya Seremban dengan Majlis Pembandaran Nilai. Apa yang dia buat? Bagi ni, polybag mana anak benih ni, polybag ni, bagi dalam 100-200 pack ni, bagi secara percuma, suruh dia siram je kat rumah. Suruh siram je. Nanti bila dah tumbuh itu Nas, Majlis Bandaraya akan beli balik semula dengan harga RM2 ke RM20 satu polybag tu. Kalau 100 beg, kalau beli RM2, dapat berapa? Dapat berapa? Berapa? 200. Kalau beli RM10, kalau RM10 dapat apa? Dapatlah kan. Kalau 200 kali RM10 dapat RM2,000 lah. Betul tak? Dapat RM2,000 kan? RM2,000 tu satu pendapatan. Bagus ke tak bagus program tu? Saya tanya, bagus tak bagus program? Bagus. Tapi tahu tak apa jawapannya pada Datuk Alim, bos kita dulu? Dia sebut apa? Susahlah Datuk, bagi duit senang. Itu ayat dia. Bukan kata pihak kerajaan ni tak berusaha nak bantu. Macam-macam program kita buat, kita nak bantu. Tapi saya nak bawa balik kisah yang tadi, yang lelaki buta tadi, yang ditolong. Bukan hanya dia berjaya menjadi orang tukang urut yang memang mendapat sambutan hangat, tapi anak-anak dia. Ni cerita ni saya berceramah masa tu, dia buat kebetulan masa batch tu, dia buat dekat Hotel Orchid dekat Melaka. Anak-anak dia, Puan Nazalina, hari ni dah jadi peguam anak dia. Anak dia yang dengar ceramah tu, dekat bilik sebelah tu, jadi peguam, berkat dia. Bila dia buat bersungguh-sungguh, dia nak ubah hidup dia, bukan kata dia minta sedekah. Dia bukan minta sedekah, dia bagi bantuan. Ada satu kisah di sekolah menengah, di satu sekolah menengah di Seremban. Saya tak nak sebut sekolah mana. Ada seorang budak, dia komen ni. Oh, semua nak lapor diri. Nak confirmkan dia hadir. Tak, ada satu, kan ingat tak sebelum PKP dulu kan kita ada program satu sekolah, satu murid satu sukan, ingat tak? Jadi ada satu orang budak ni, form 2, tingkatan 2. Dia boleh, dia cakap dengan cikgu dia, masa tu cikgu tengah jaga dekat sekolah ni, dekat kantin dia cakap, cikgu, boleh tak nak minta izin nak balik sekejap? Kenapa? Saya nak ambil adik saya sekejap, sebab adik saya pengasuh tak dapat nak jaga sampai petang hari ni. Jadi saya kena ambil dia, boleh tak? Pergilah ambil. Dekat aja cikgu, dia pergi ambil. Bila dia ambil adik dia bawa pergi sekolah rupanya. Bukannya dia bawa dia balik rumah. Dia bawa pergi sekolah, adiknya umur 2 tahun, dia dukung kat belakang dia. Adik dia dengan rambut kerinting-kerinting ni didukung, bawa pergi ke kantin. Dia dudukkan adik dia suapkan adik dia makan nasi lemak semata-mata. Tak ada timun, tak ada sambal, tak ada apa. Suap macam tu je. Ni wallahi kisah benar ni. Dia suap, makan. Buria adik dia makan buria. Lepas tu cikgu tak datang, bagilah RM5. Ni ambil, belilah sambal ke, beli apa, takkan makan nasi aja. Tak apa cikgu, okey je, adik saya okey. Cuba tengok adik saya okey. Dia tak nak.
Lepas tu ada yang cikgu dekat sebelah ni pula tanya, tu bukan anak murid kelas kau ke? Dia tanya, cikgu tu dah menangis, dah tak dapat jawab. Nangis, kenapa? Hidup dia sedih betul. Kenapa? Dia kata, budak ni memang budak baik. Dari segi akademik, dia masuk kategori galus, gagal lulus. Tengah-tengah, tak gagal, tak lulus. Antara-antara. Jadi taklah cemerlang sangat dan taklah teruk sangat. Dia ni rajin datang sekolah. Dia ni kemas juga. Tapi cuma itulah, dia susah hidup dia. Maknya, bayangkan, adiknya ni umur 2 tahun tau. Ibu dia meninggal dunia sewaktu melahirkan adik dia ni. Tetapi, semenjak daripada adik dia lahir, si Muhaimin ni, nama dia, si budak Muhaimin ni, setiap bulan tak pernah gagal bawa adik dia medical check up ni untuk check up baby ni daripada kecil sampai besar. Dialah yang mengendong adik dia bawa dengan tahap dia bau tingkatan 2. Ayah dia OKU Tempang, kerja dekat car wash, sekadar boleh bayar duit sewa rumah dan juga belanja sikit-sikit saja. Saya nak beritahu, dia miskin tak? Dia miskin. Kita mungkin lebih kaya daripada dia. Tapi saya nak tanya, anak kita yang tingkatan 2 mampu tak buat macam dia buat ni? Belum tentu lagi. Malahan kita akan respect tabik spring lah, hebatlah kau dik, hebat kau dik. Kita akan cakap macam tu. Cerita benar ni, waktu mula-mula saya dikabarkan cerita tu, bergenang air mata saya tu. Sedih memikirkan aku pun tak boleh macam tu. Anak aku pun memang tak ada yang macam tu. Kita akan cakap macam tu lah. Sejauh mana kita boleh bagi anak kita berdikari? Dia baru tingkatan 2. Dan dia boleh bela adik dia macam tu. Itu sebab kita kata tadi, ujian dia berikan ada hikmah, dia menjadi cepat dewasa. Bila cikgu pergi tengok melawat rumah dia kemas, dia yang bersihkan, dia kemas rumah. Anak kita, mana towel tu pakai kat situ tinggal. Kadang-kadang mak yang menjerit, walaupun mak ada pengarah IKPKT. Ni contoh ni bukan kat sini, ni New Zealand saya cakap, yang Malaysia okey. Contoh. Tak betul ni cerita betul. Kadang-kadang anak-anak kita kena bising-bising lu baru buat kan. Nah, dia tanggungjawab sendiri. Ini cerita dia. Tu sebabnya setiap manusia di dunia ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tidak ada manusia yang sempurna di sisi Allah. Kadang-kadang orang tu kaya tapi mulut dia jahat. Ada. Kadang orang tu miskin tapi dia rajin tolong orang. Kan? Kadang-kadang kita rajin panggil dia tolong-tolong kat rumah kita sebab kita nak bagi upah. Kadang saja panggil kerja tu tak seberapa pun sebab kita nak bagi upah dekat dia je. Kesian. Tu kadang-kadang. Jadi berkongsi kekayaan dengan orang miskin adalah satu cara kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah jangan merasa rugi membantu orang miskin kerana janji Allah itu pasti. Jangan kita menghina golongan miskin kerana kita pun tak tahu kesudahan kita macam mana. Kadang-kadang kita rasa kita kaya, kita banyak duit, mungkinlah, mungkin. Tapi adakah kita yakin yang ia akan berkekalan selama-lamanya? Belum tahu lagi. Itu sebab saya kata tadi, yang penting adalah bahagia. Kadang-kadang rumah buruk, tapi dapat makan sama-sama. Bulan Ramadan ni lah bulan yang paling menakjubkan. Tiba-tiba boleh makan sama-sama waktu berbuka puasa. Korang lah korang. Bukan aku. Ni kan tak pukul berapa sampai. Dah habis ni kan kena pergi pula dekat satu madrasah apa ni, pondok tahfiz dekat Jana Baik. Macam mana? Kan? Nah, jadi sebenarnya kita ni sama saja di sisi Allah. Yang membezakan kita adalah ketakwaan dan amal soleh kita. Itu saja. Itu sebab jangan tanya seronok jadi Samsul debat ke sana kemari, dia bercerita. Penat weh, kau jangan cakap. Ponek, itulah apa suruh minta dia berjamah, dia kata kan. Satu ayat kan. Tak ada. Sebenarnya kita ada kerja kita masing-masing. Kita buat kerja betul-betul. Tu je. Kaya yang ingat orang ni contoh apa? Cerita tengok siapa? Siapa yang berubah hidup tu sebab masa saya 3 hari lepas saya ceramah di 3 hari 4 hari lepas saya ceramah di Jalan Tun Razak untuk satu persatuan, nama dia Persatuan Bonda nama dia. Yang membantu golongan asnaf dan juga warga emas. Ada golongan asnaf je, membantu golongan asnaf dan juga warga emas. Macam tu lebih kurang. Nama persatuan tu Bonda. Jadi saya diminta bagi ceramah untuk golongan asnaf ni. Saya bagi kisah
Orang miskin ni saya bagi pengkisahan, saya kata jangan pandang rendah pada diri kita sendiri. Kita ni Allah uji kita dengan miskin. Malahan orang miskin ni Allah Ta'ala letak tempat istimewa. Orang miskin senang masuk syurga sebenarnya, dengan ujian yang ada pada dia. Kita ni orang kaya belum tentu lagi. Banyak soalan nak kena jawab. Kalau kita tengok antara sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga, ada 10 orang sahabat. Salah seorangnya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf dijanjikan syurga oleh Allah, tapi dia paling last sekali masuk syurga. Sebab apa? Sebab harta dia banyak. Sebab dia kaya. Dan banyak soalan kena tanya. Ni kau belanjakan kat mana? Kau dapat daripada mana? Jadi kita sebagai orang Melayu Malaysia ni, berhentilah bercakap duit aku, sekati aku lah, kau sibuk apa hal. Kita selalu sound orang macam tu. Aku nak tukar sport rim ke? Apa masalah kau? Duit aku nak beli beg jenama Ci tu, sekati aku lah. Nak beli beg Nia tu, sekati lah. Saya tak boleh sebut penuh jenama tu sebab dia tak taja macam kita gini. Jadi tu saya tak sebut habis tu. Dengar hujung setelah dia Nia macam tu. Macam tu lah kan. Jadi kita cakap tu, sedangkan kita akan ditanya tentang nikmat yang kita ada. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Kena jawab. Abdul Rahman bin Auf waktu peristiwa hijrah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kan? Abdul Rahman bin Auf ni ada banyak aset dia dekat Mekah ni. Dia berniaga bagus dekat Mekah. Jadi kalau dia ikut hijrah, dia kena tinggalkan kekayaan dia ni. Dia kena ikut Nabi. Adakah dia rasa bersalah? Tak, malahan dia ajak semua, mari kita ikut Nabi. Masa tu dekat tangan Abdul Rahman bin Auf ni cuma ada apa? Cuma ada keju dan minyak saja. Yang lain apa bentara? Keju dan minyak. Pergi ikut berhijrah sampai ke Yathrib, Madinah. Sampai di Yathrib, bukannya Madrid tau, Yathrib. Dia dipersaudarakan. Dia dipersaudarakan dengan seorang saudagar yang kaya-kaya di Madinah. Dia mempunyai ladang-ladang kurma yang banyak. Dia mempunyai tanah yang berekar-ekar. Banyaklah tanah dia. Berbidang-bidang tanahnya. Kemudian dia tanya pada Abdul Rahman bin Auf, wahai Abdul Rahman bin Auf, kau pilihlah mana tanah kau nak. Kau cakap, aku bagi kau. Kau gunakanlah untuk berniaga. Dia kata apa? Semoga Allah merahmati kamu, Maha Suci Allah. Aku bersyukur dengan bantuan kau nak bagi, tapi tak apa, aku tak mahu. Kalau macam tu aku dah ramai isteri ni. Kau pilih mana satu kau nak. Kau cakap. Which one? Tapi dia kata, Maha Suci Allah, semoga Allah merahmati kamu, aku tak nak. Cuba kalau kita bini ramai, kau pilih mana kau nak. Cenia buah milih kan? Tak, dia tak ambil kesempatan atas kebaikan saudara dia. Tapi dia kata apa? Cukuplah sekadar kau tunjukkan aku manakah jalan yang boleh aku ikut untuk menuju ke pasar, kerana aku ingin mula berniaga di sana. Tunjuklah jalan. Dan dia mula berniaga dengan berbekalkan keju dan minyak tu tadi, dia jual sebagai modal. Dia jual. Daripada situ dia mula berniaga sikit-sikit. Sampailah satu ketika Nabi terbau harum pada Abdul Rahman bin Auf. Apa wangi bona? Ni baru orang menikah. Ni kau nikah ke Rahman bin Auf? Kau bernikah ke? Ya betul. Itu yang hadis keluar tu, kau jamulah orang paling tidak seekor kambing buat walimatul urus. Tu yang Nabi suruh. Dan sebenarnya tu Nabi doakan kesejahteraan dia. Sebenarnya Nabi doakan apa juga yang dia sentuh jadi emas. Apa benda yang dia buat menjadi. Dia berniaga dan dia kaya-kaya. Antara kisah yang paling popular dia berniaga ni, dia jual unta. Bayangkan, beli unta harga 1,000 dinar. Dia jual balik pun 1,000 dinar. Beli harga modal 1,000 dinar, jual balik 1,000 dinar. Apa soalan yang kita akan tanya? Untung dia kat mana? Untung dia adalah pada harga tali unta tu. Tali unta tu dia jual dalam 1 atau 2 dinar setiap satu. Jadi jangan cakap orang lain yang mengajar sistem volume ni. Abdul Rahman bin Auf dah lama ajar sistem volume.
Lagi banyak orang beli, lagi banyak harga tali dia terjual. Tali dia warna biru, dia warna merah, warna kuning, macam-macam warna. Dan akhirnya Abdul Rahman bin Auf kaya raya. Bayang Abdul Rahman bin Auf manage bagi imbuhan insentif kepada keluarga-keluarga yang terlibat dengan perang Badar. Ahli keluarga dia mungkin mati terbunuh ketika perang Badar. Ahli keluarga dia terbabit dengan perang Badar. Bayang Abdul Rahman bin Auf bagi duit sumbangan kepada setiap keluarga ni, setiap satu keluarga, duit kita hari ni RM400,000 satu keluarga. Abdul Rahman bin Auf belikan tanah-tanah untuk isteri-isteri Nabi. Abdul Rahman bin Auf juga siapkan 2 pembantu untuk setiap isteri Nabi. Kalau keluar dah ada 2 orang escort pergi ke mana-mana, yang mana gajinya dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf menyumbang pada setiap peperangan. Abdul Rahman bin Auf menyumbang pada setiap kerja-kerja kebajikan Islam. Dan harta dia ditaksirkan lebih 370 juta duit kita hari ini. Lebih. Dan kalau kita tengok maknanya, Abdul Rahman bin Auf pernah miskin, dia pernah susah. Tapi jangan kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak mahu mengubah nasib hidup kita. Dan salah satunya dengan ilmu lah. Kena belajar. Itu sebabnya ada KPKT ni. Semua datang ke sini sebab ilmu. Kan? Saya bayangkan berbelas tahun saya bekerja, ini kali pertama dapat masuk dalam bilik ni. Hai. Kenapalah dari dulu aku tidak tahu ada bilik yang seindah itu. Kan? Sampai tak payah pakai kipas lah. Kan? Dahsyat betul lah bilik tu. Betul. Sebab apa? Sebab ini institut latihan makna nak bagi ilmu. Semua orang perlu dibekalkan ilmu. Bak kata orang, cantik toluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sedikit menjadi torang. Pengacara majlis dah mula risau, banyak pantun nak kena jawab ni. Kan? Jadi itu dia. Jadi ujian Allah SWT pada manusia berlaku dalam pelbagai bentuk, dan setiap ujian adalah untuk melihat bagaimana seseorang itu menghadapinya. Oleh itu sebaiknya hadapi ujian dengan berlapang dada serta berusaha mengatasinya dengan jalan-jalan yang tertentu. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Orang miskin tidak semestinya hina. Orang yang kaya tidak semestinya mulia. Contoh pada bulan puasa ni, berapa ramai orang kaya tapi kedamut. Tahu kedamut? Kedakut campur kamut. Dia tak nak menyumbang pun tak nak bantu orang susah. Itu sebab kita puasa. Kenapa kita puasa? Salah satu dari sebab kita berpuasa adalah supaya kita dapat menginsafi ada orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Imam Al-Ghazali kata, orang kalau sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang, akan dihinggapi 5 masalah. Aku macam-macam dah, kejap 3, kejap 5, kejap 2. Kau menyalin apa pun tidak aku tengok. Nanti orang balik, siapa Camah di Samsul Debat? Okey dia Camah, okey. Dia cerita apa? Sama je, tu masalah kau. Wahala aku cerita macam-macam dah ni. Imam Al-Ghazali kata ada 5 masalah. Apa ada 5 masalah? Tak apalah, ni ada live kan boleh tengok balik. Dia kata, tu fahamlah tu. Aku jawab bagi pihak korang. Tadi tak terfikir lama nak jawab apa ni. Okey, dah ada jawapan dah. Tak payah salin, ada. Lagi satu lagi, mereka ni bersaudara puan, bersaudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah dulu tak payah salin, dia terus ingat. Itu semua saudara Abu Hurairah tu. Tu dia orang tak salin tu kan. Nah, Imam Ghazali kata, kalau kita terlalu kenyang, yang pertama apa? Kita mudah ingkar kepada Allah. Cuba tengok, kalau lepas berbuka puasa, kalau kau belasah makanan macam kau membalas dendam, kau siap kau mi goreng, dia balun mi goreng setalam balun, roti john seorang sebatang, la ilaha illallah, taufufah seorang setakung, bukan kocik-kocik pakai itu, kuih lapis soloyang balun, licin, akhirnya tersandar dekat sofa kat rumah tu. Dia nampak kipas angin tu, satu kipas dia nampak 3.
Isteri dah nak pergi tarawih ni, macam ni nak pakai telokong. Abang, tarawih. Jalan dulu. Jalan dulu. Akhirnya suami dia jalan. Jalan di ruang tamu. Bini balik mengangkang lelaki tidur kat ruang tamu. La ilaha illallah. Pergi panggil imam, abah kau dah meninggal. Jaga hidup lagi. Jaga dia. Ingat dah meninggal. Cara dia terbaring tu dengan kaki terjuntai, kain atas selak, macam mayat betul tak? Nampak dia mudah ingkar. Dia tak semayang maghrib, dia tak semayang isyak, dia tak pergi tarawih. Ingkar. Sebab terlalu kenyang. Kedua, dia susah nak fikir pasal orang lain. Sebab dia menganggap orang lain kenyang macam dia. Itu dia orang kaya kadang-kadang. Kalau dia tak belajar, susah. Kita sekarang ni macam ni rupa rasa tak makan. Yang paling teruk, sakit, lapar ni adalah ABC yang Allah bagi cuti tu. Sebab dia boleh makan, tapi tak tahu macam mana nak makan. Weh, kat mana nak makan ni? Weh, kau ada makanan tak? Kata kan, contohlah. Aku ni menganggap aja, tak tahu lah ya ke tidak. Biar kau macam tu lah. Yang ketiga, hati dia suka nak menerima nasihat-nasihat daripada orang-orang yang baik. Sebab yang penting aku kenyang, kau jangan pedulikan aku. Tu dia. Yang keempat, kata-katanya pun banyak menyakitkan hati orang. Suka hati aku lah. Apa yang kau sibuk? Apa hal? Sebab dia dah kenyang. Dan yang kelima, orang ini senang dihinggap penyakit. Itu for sure. Jadi saya dengar Puan Azalina ada lancarkan hari itu weight challenge. Ada buat tak? KPKT tak ada buat weight challenge, tak ada. Oh tak ada. Lain kali kena buat weight challenge. Hari pertama puasa yang bekerja tu timbang berat badan semua orang. Timbang semua. Tak kira biar terbalik jarum tu tak apa, timbang. Kemudian kita akan timbang balik pada 25 Ramadan sebelum cuti raya tu. 25 Ramadan timbang, bukan nak tengok siapa paling kurus, tengok siapa paling banyak turun. Grand prize akan ditimbang pada 25 Syawal. Oh, tengok. Bukan senang weh, hadiah utamanya penginapan 3 hari 2 malam di Institut Latihan KPKT. Pejadah dan kojo senial, lesu tidur senial lah dia kan. Kuang-kuang kolmal tropikal kata kan. Contohlah kan. Tapi betul. Itu dia. Tujuan kita supaya menginsafi orang lagi susah daripada kita. Bayangkanlah orang miskin dekat Rohingya tu telefon Mufti Arab Saudi, dia tanya, sahkah puasa kami ya Syekh dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Bayangkan. Dia tak sahur, dia tak buka. Bulan puasa dengan bulan tak puasa sama, memang tak ada makanan. Kita walaupun kita dah mula tengok jam sekarang jam 3.30, kita dah mula fikir dah. Kan? Hari ni makan apa? Kalau kau tak fikir pun kau yakin makanan tu ada. Betul tak? Jadi dia mula fikir lah nak singgah bazar Ramadan yang mana. Orang lelaki dia mula pukul 4 dia dah mula nak. Bazar Ramadan mana nak singgah? Tu orang lelaki tu. Orang lelaki. Saya tak tegur perempuan, orang lelaki. Pukul 4 kan mula lah. Hari ni nak singgah mana ni? Nak buka puasa apa ni? Orang lelaki. Orang perempuan saya tak tegur. Sebab dia orang lepas sahur dia dah fikir lah. Dia lagi awal daripada lelaki. Hari ni nak buka apa? Cakaplah sahur tak habis lagi ni. Contoh ha. Sebab orang perempuan ni dia berpandangan jauh. Dia bersiap siaga. Kononnya. Macam tu lah. Tapi betul lah tu. Betul lah tu. Ya? Jangan kita menyalahkan tadi Allah SWT. Sebaliknya salahkan diri yang malas berusaha dan hanya mengharapkan bantuan orang lain. Ini cerita betul. Kalau orang nak cakap marah, marahlah. Saya bukan kata, memang ada orang yang miskin. Kita tak marah kalau orang tu miskin tapi berusaha. Kita tak marah. Kita tahu dia dah berusaha tapi dia tak mampu. Takat itu je dia mampu. Kita faham. Ini menjalai ada kat rumah. Apa bondo pun tak buat. Ada yang sampai isteri jadi pengawal keselamatan. Suami duduk kat rumah ni. Ada. Pernah jumpa tu? Suami tak bekerja. Suami cakap, minta duit. Ada. Bayangkan sampai tahap tu. Kemalasannya. Dan kadang-kadang orang yang tak nak berusaha ni bukan apa kadang-kadang.
Saya pernah jumpa dulu pada bulan puasa, bulan Ramadan terutamanya. Dia dah ada jadual lah. Hari ni nak jumpa wakil rakyat mana, esok jumpa wakil rakyat mana, minta aja. Akhirnya pendapatan bulan tu yang dia terkumpul, yang dia minta dengan orang, lagi tinggi daripada gaji orang jadi pengarah. Macam betul. Dia kutip dapat sumbangan. Ada satu peristiwa yang paling memalukan yang Puan Nazalina. Dulu ada satu bank, saya tak nak sebut bank mana. Ada satu bank, dia gemar bagi bantuan zakat dekat orang. Dia nak bagi sendiri. Dia carilah kononnya dekat satu perumahan yang ada ramai orang susah. Dia cari, dia bagi. Saya ada datang pada majlis tu. Dan saya kenal pengurusi tempat tu. Dan saya kenal orang yang duduk kat situ. Macam inilah susun atur dia, kursi dia. Macam inilah. Yang pengurus bank tu sebutlah sikit. Berucap sikit dan harap bagi bantuan. Ada dua orang yang terima tu. Yang suami kata isteri meninggal. Yang isteri kata suami sakit tenat. Dua-dua dapat bantuan zakat 1,500 seorang. Tergamak tu. Ini baru cerita hina. Dahlah susah kau menipu pula. Kau menghina diri sendiri. Tapi dalam pada susah-susah tu, dekat rumah tu Astro full package. Tak, benda ni reality. Bayangkan tu. Lepas tu pandai tu menangis, mengenai mata. Itulah saya nak bagi anak makan pun tak cukup. Tak tahulah. Lepas tu keluar, alhamdulillah dapat. Bayangkan tu. Dekat luar dia tunjuk kegembiraan dia dapat memperdayakan wakil rakyat tu dapat duit. Ini baru cerita hina. Dan ketahuilah, kaya ini bukan maksud mulia dan miskin bukan pula perlu dihina. Keimanan seseorang tidak diukur dari sudut banyak atau sedikit harta dimiliki, sebaliknya berdasarkan keimanan serta amal soleh yang dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT yang bermaksud, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, yang mendapat pahala daripada kebaikan yang diusahakannya dan yang mendapat seksa daripada kejahatan yang dikerjakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ni ayatnya. Kalau kita tengok ni keadaan inilah dia. Allah uji kita tu ikut kemampuan kita dah. Jangan risau. Kalau tiba kena Covid, alah, Covid sesuai dah dengan kemampuan kita. Duduklah kat rumah tu, jagalah kuarantin tu. Alah, merah akhirnya, merah akhirnya main sejahtera. Saya ni untuk makluman Puan Nazalina, saya telah berjaya mempertahankan rekod saya. Selama 2 tahun dalam tempoh PKP, hidung saya tidak dinodai oleh batang panjang tu. Saya cukup takut kalau hidung aku kena jolok kayak benda tu. Sampai kan ada satu program dekat Astro, bayar mahal tu satu episod tu. Saya tolak sebab syarat dia nak masuk studio kena jolok hidung. Saya kata kau bagilah orang lain. Tak nak aku tu. Saya takut. Saya tengoklah dekat dalam Instagram tu ada budak sekolah yang kena jolok tu. Mengelupu-ngelupu kan. Matilah aku kalau kena jolok macam tu. Takut. Saya takutkan jolok-jolok keluar tinggal separuh ya. Mana poi lagi separuh? Dalam hidung dia kan. Takut. Bapak penakut ni. Allah, takut saya. Lepas tu tapi tiba-tiba kan nak pergi umrah. Saya tak boleh elak. Tak ada kecewa, tolonglah. Tak ada kecewa, tak ada. Dia kata, kena jolok juga. Hai Leo, sudahlah. 1 kilo Elio aku boleh bagi kat kau. Tak ada. Kena jolok ke? Baiklah, malam tu tak tidur lah puan. Besok pagi dah buat appointment dengan klinik. Kan 48 jam sebelum fly kita kena jolok hidung lu. Aduh. Malam tu tak payah tidur. Naik kereta, jurawat tu rendah je. Dia drive-thru je. Jurawat tu rendah je. Macam ni lah, ini mau dia jolok sampai ke langit, ke kotak aku ni sekarang. Saya kata nanti dulu. You tunggu I turun. Dia India, jurawat India. Saya pun turun. Saya pun macam ni lah. Dia jolok 3 saat. Lama 3 saat. Saya kata kan. Dia jolok. Dia pusing nak tu. Tak boleh kau jolok kau tarik? Tak boleh ke? Tak boleh. Kena pusing dia kata. You akan rasa tak selesa sekarang pun aku tak selesa tahu, cakap dia.
Dia pun nyolok 1, 2, 3, settle. Dah sudah. Happy, lega saya. Tapi kalau saya jolok lagi, memang aku tak nak. Saya pun pergilah ke Mekah hari tu. Alhamdulillah. Ramainya orang. Aku benar tak tahu tu Malaysia ke Mekah. Ramai orang Malaysia. Jadi aku tak dapat agak relax. Ambil gambar. Jangan tawaf hanya ambil gambar. Ambil gambar Ustaz. Jangan tawaf ni. Siap suruh tiba tu suruh turunkan biar nampak bahu aku pahal. Apa masalah kau? Kau agama tengok BCG aku pahal. Ada satu makcik tu, Ustaz ambil gambar boleh tak? Bukan semalam dah ambil kau. Semalam baju lain. La ilaha illallah. Ambil lah, layan dengan makcik tu. Bila balik, sebelum balik rupanya kena buat PCR pula dekat Arab Saudi. Tapi saya cek, ada jolok? Oh, tak ada jolok. Lega. Tak ada jolok. Buka mulut je. Yang best tu buka mulut. Khalas. Kek bibir si dah ke? Dah kata. Khalas kata. Alhamdulillah. Semua negatif. Dah kau colek bibir macam mana positif. Kan? Alhamdulillah lah, negatif semua. Tapi rupa-rupanya tidak disangka-sangka. Ku sangkakan hujan sampai ke petang. Ku sangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Sampai di KLIA sepanjang-panjang meja. Standby dengan batang nak jolok hidung kau. Tak dapat cakap dah. Tiba-tiba kebas, bibir semua kebas. Tak dapat cakap dah. Jolok sekali lagi. Alhamdulillah, satu flight positif. Tinggal saya aja yang negatif. Ada 3 orang aja negatif. Yang lain semua positif. Tapi nak ceritalah, takut sebenarnya. Ada 4 berani mana. Tapi nak cerita kan, bila pergi ke Mekah ni dulu, ada seorang hamba Allah. Saya pernah cakap lah dengan mak saya. Saya cakap, mak saya ni nak bawa apa? Dia nak bawa orang pergi Mekah. Mak saya dia ada grup Mahaban berjanji. Dia kutip duit seorang sikit, kumpulkan duit, kemudian kumpul duit yang terkumpul daripada bulan 1, bulan 2 sampai bulan 11, kemudian pilih orang kampung mana yang susah, hantar dan sedekah pergi umrah. Itu yang berlaku. Ada satu makcik ni dipilih untuk pergi. Ayat yang best tu mak saya punya ayat apa tau? Tapi itulah kesian nak dia seorang kan, tak ada orang tengokkan dia macam mana. Faham tak maksudnya? Faham tak maksudnya? Faham? Makna mak nak pergi juga tu. Jadi saya kata pergilah mak kan. Pergilah mak. Tapi nak beritahu makcik ni, walaupun dia miskin, ada rezeki dia. Dan dia cakap apa tau masa tu? Saya masalahnya bukan tak nak pergi. Saya jaga budak, dia ambil upah mengasuh budak. Suami tak sihat kat rumah. Lepas tu ambil upah mengasuh budak. Jadi kalau dia pergi 12 hari tu, dia tak jaga budak, dia akan hilang pendapatan dia, separuh dia hilang, dia kata. Macam mana, dia kata. Mak saya bercakap, kau jangan risau, ada rezeki kau kat sana. Kau pergilah. Lama-lama kelamaan, setujulah, saudara mara dia sanggup ambil jaga suami dia tu. Pergi. Apa yang berlaku? Cerita yang dia disponsor oleh grup mak saya ni tersebar dengan grup masa tu saya pergi dengan tabung haji. Grup tabung haji pergi umrah. Jadi grup-grup yang pergi ramai-ramai terdengar kisah ni. Dia orang lancar lah tabung kilat bagi. Derma kilat bagi dekat dia. Dan dia bawa balik tak kurang 4 ke 5 ribu bawa balik. Lagi banyak daripada upah mengasuh yang dia dapatkan setengah bulan. Itu sebab saya kata kita kena yakin dengan rezeki Allah bagi kat kita. Jangan kita takut. Kadang-kadang tanyalah Puan Azalina sini berapa lama dah kerja. Dia pun tak sangka rezeki dia dapat jadi pengarah dekat sini. Betul? Sebelum ni dia pernah duduk belakang ni dengan ceramah. Sekarang dia dah duduk depan. Kau ingat dia suka ke duduk depan ni? Duduk depan dia nak lari pun tak boleh tu. Dia tahan. Dia tak boleh. Semasuklah Kemal ni. Kan aku lari kan sebelah aku pengarah. Tak boleh. Dia dah tersarung tu duduk depan tu. Sebab orang duduk depan ni tanggungjawab dia besar. Termasuk moderator. Daripada tadi tu terkopit-kopit tu macam mana lah aku nak pergi mana. Sebab dia kejap lagi tiba-tiba Samsul Debat habis kan macam mana dia nak ni. Itu sebab jangan kita petikaikan. Kan best kalau kita dapat duduk depan tu jadi pengarah. Jangan minta. Aku dah rasa dah dulu. Bila kau jadi pengarah ni memang ada kelebihan. Tetapi kau kena tahu tanggungjawab pun besar. Betul kan? Tanggungjawab besar.
Nak kena jawab macam mana? Kalau orang bawah buat salah pun tetap pengarah yang kena marah. Menteri kalau dia nak marah, Menteri Perumahan Kajian Tempatan, dia marah Puan Azalina. Apa salah ni tak siap? Kenapa you tak settlekan benda ni? Dia kena marah. Puan Azalina tak boleh cakap, ini Akmal punya hal lah ni. Dia takkan cakap macam tu. Sebab dia pengarah, dia kena tanggungjawab. Tapi balik kan, siaplah kau Akmal. Tunggulah kan. Iya, betul. Kan? Betul tak? Tu sebab kadang-kadang kita gemar tau. Kita gemar kan, letak kenapa aku tak jadi macam dia. Orang kaya tu rumah dia besar. Kita cakap, best lah. Apa yang best? Rumah besar, orang ni 2 orang je. Rumah besar, bergema. Abang. Apa? Makanlah. Payah kan? Iya, kita walaupun rumah kita kecil, tapi kita rapat, punyalah rapat sampai belaga nak ke dapur. Itu rapat sampai belaga lah kan. Rapat betul lah rumah tu. Kadang-kadang katil pun tak cukup. Itu yang masa program My House, TV Al-Ijrah. Saya repair rumah orang susah tu kan. Bukan saya lah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia masa tu pergi. Kita ada satu rumah dekat Terengganu. Bayangkan mana dia punya rumah tu. Ni katil, ada katil queen tau, katil queen. 3 beradik perempuan tidur kat situ. Kemudian ada almari. Almari itulah memisahkan anak lelaki tidur kat lantai sebelah almari tu. Almari itulah pemisah dia. 6 beradik. Kemudian saya nampak macam hiasan je baldi tu, baldi kecil tau. Warna lain. Oh, cantik hiasan bukan, tu tadah bumbung moco. Dan bayangkan ni macam meja macam ni kan. Meja macam ni. Saya ingat macam ni je besar dia. Lebih kurang macam ni je meja macam ni. Kemudian letak kipas angin tu. Kipas angin. Ada space sikit kan. Itulah space yang adik tu duduk belajar. Menulis, buat homework dia. Dan anak dia semua cerdik. Sebab saya kata, anak-anak dia cerdik dan saya tengok bila ayah ni ambil upah potong ayam. Menyiang ayam ni, potong ayam kecil-kecil kemudian sebelah hantar kat kedai. Setiap seekor dia dapat upah berapa? Setiap seekor 30 sen. 30 sen. Dekat besuk. Besuk. Dia ambil upah 30 sen seekor. Dan itulah dia menyara anak-anak dia. Dan kadang-kadang saya tengok anak-anak dia semua tolong dia buat kerja. Lepas tu, hari ni tak adalah anak tolong. Saya tanya dia, oh tak apalah, dia orang ada kerja lah tu. Sebab dia orang biasanya kalau tak ada kerja, dia memang tolong saya. Ayahnya tak payah jerit pun, mari sini tolong. Tak ada. Anak datang, ya Allah, saya kata anak-anak dia memang cerdik dan pandai-pandai semua. Saya tanya result semua, tak ada betul yang nombor dia bawah pada 5. Maknanya yang atas pada 5, semua nombor 5, 4, 3, 2, 1 je. Cerdik-cerdik semua. Allah bagi, tu rezeki saya kata. Tu sebab kadang-kadang kita ingat kan, ni miskin. Rupanya lagi pandai pada anak kita. Anak kita ni, ya Allahu Akbar. Dia boleh bergaduh dengan mak dia sebab wifi. Password. Gaduh. Anak kita dia punya khusyuk main game. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali. Agak macam tu lah. Dia tak makan pun tak apa tu. 2 hari tak makan pun tak apa dah kalau main game. Masalah. Betul tak? Budak-budak sekarang. Itu saya kata tadi tu. Terapkan nilai anak. Jadi bagaimana kita nak berdepan dengan ujian, membolehkan kita menilai diri seterus muhasabah supaya langkah diambil adalah usaha menghadapi keadaan itu jadi lebih baik. Kekayaan dan kemiskinan adalah hak Allah, kena ingat. Allah yang bagi kat kita, sungguhnya Allah Maha Adil, Maha Bijaksana dalam perancangannya, dan bila Allah bagi dekat kita, hendaklah kita bersyukur. Kalau tak dapat pun bersyukur. Sebab apa? Dah sebutkan tadi. Kan? Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Kan kita cerita tadi, ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Jadi kalau kita bersyukur, lapanglah hati kita, lapanglah dada kita. Ada seorang yang bernama Azlan bin Mustafa, bukan nama sebenar.
Hidup dalam sebuah kekurangan dan agak miskin, hidupnya ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Begitupun Azlan tidak pernah mengeluh dengan musibah diberikan kepadanya. Sebaliknya berusaha untuk menyara isteri dan 3 orang anak mereka. Salah seorang pada anaknya ditimpa penyakit yang sukar diubati. Bahkan kudratnya sendiri tak cukup kuat untuk melakukan kerja berat kerana pernah terlibat kemalangan jalan raya 3 tahun dulu yang membataskan segala pergerakannya. Dia hanya bekerja kampung seperti cucuk tanam dan memotong rumput. Ada kalanya dia akan membuat kerja-kerja sampingan seperti mencuci pinggan mangkuk di restoran. Isterinya pula tidak bekerja demi menjaga anaknya yang sakit. Cuma apabila berkelapangan, isteri Azlan akan membuat kuih untuk dijual di gerai berhampiran rumah. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itulah peribahasa yang tepat bagi menggambarkan situasi Azlan ini. Pun begitu, lelaki itu tidak pernah kesal dengan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia yakin di sebalik musibah itu pasti terselit suatu hikmah. Dan kita percaya di luar sana ramai yang senasib seperti Azlan ini yang saya sebut ni. Ramai. Dia susah tapi dia berusaha. Dia susah tapi dia tak menyesali. Tapi dia ikhtiar je lah. Tak tahu sampai bila dia akan buat. Sesungguhnya positif yang ada pada dirinya itu menjentik keinsafan dalam diri kita. Sepatutnya kita bersyukur kerana ada orang lebih susah pada kita. Cara nak bersyukur ada 3. Pertama, jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kita akan syukur. Kedua, jangan sibuk tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Tengoklah orang lebih susah daripada kita. Kita akan lebih syukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, jangan sibuk menabik dada kata apa yang kita ada, yang saya sebut awal tadi, merupakan usaha kita. Tapi yakinlah apa yang kita ada tu semua adalah rezeki yang Allah beri kepada kita. Kalau kita syukur, Allah bagi lagi. Syukur, kenapa orang ni kaya lagi. Kenapa? Sebab kadang-kadang ada satu perangai orang kaya ni, dia rajin bersedekah dan dia tak pernah kira pun. Saya dulu tolong mak saya berniaga kat bazar Ramadan. Hari-hari doa, ya Allah, datanglah orang yang borong beli 20, 30, cepat aku balik nak berbuka kat rumah, ya Allah. Jarang makbul, jarang. Kebanyakan ni memang sampai ke maghrib lah duduk dekat tempat berniaga tu. Sampailah balik ke rumah. Sebab bila kita balik lewat sampai kat rumah dah orang dah berbuka dah pun. Lepas tu berusia sekejap, mak marah tu, pergi tarawih pula. Akan pergi isyak, tarawih dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tahu rasa orang susah macam mana. Tetapi dalam cerita Azlan yang kita share tadi, tak semua orang mampu berdepan kesusahan seperti itu. Tak semua orang kuat, tak semua orang tabah. Kan? Malah ada yang khawatir jika dirinya ditimpa kemiskinan. Kenapa tak? Sebab secara fitrahnya manusia sukakan kebendaan. Kan? Dan semua ni yang Allah berikan kepada kita ni merupakan satu bentuk ujian sebenarnya. Ujian untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Semua persoalan ni kita lontarkan untuk kita fikirkan bersama. Allah SWT menjadikan hamba-Nya sama ada kaya atau miskin sebagai satu bentuk ujian dalam kehidupan. Itu sebab ujian tu menyebabkan seorang yang kaya tu boleh jadi mulia, yang kaya tu boleh jadi hina. Ada kawan-kawan kita, bila dah kaya dia tak kenal. Siapa Tak kenal lah. Ya ke? Tak, saya tak sekolah situ. Alamak, malunya kita. Kita cakap, kau sama sekolah dengan aku lah. Mana ada? Bayangkan, ada orang jadi macam tu. Hilanglah kawan-kawan. Tapi ada orang walaupun dia miskin, dia tetap berikhtiar, tolong orang sana, tolong orang sini. Akhirnya murah rezeki dia. Kan? Firman Allah SWT yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ujian itu lain orang maka lainlah bentuknya. Ada orang Allah uji dengan kemiskinan, tetapi selebihnya ada di tempat lain kelebihan-kelebihan tertentu. Walaupun dia miskin, tapi rupanya dia pandai. Saya pernah tengok dekat mana tau? Dekat Taiping. Taiping kan Teluk Intan lah. Tak ingat. Yang ada seorang lelaki tu, dia naik motosikal ke, naik motosikal, kemudian dia parking motor beratur panjang, orang nak beli popiah dia. Nak beli popiah gulung dia. Kat mana? Taiping ke Teluk Intan? Tak ingat. Teluk Intan Teluk Intan. Dan dia pakai baju rumah hijau anak dia. Baju sekolah anak dia pakai. Mana nak tunjuk dia tak ada pakaian pilihan nak nampak. Maknanya baju anak dia, mungkin anak dia dah tukar rumah. Anak ada rumah biru tahun depan tu, dia pakai baju rumah hijau tu. Tak betul, saya tengok beratur panjang. Cina, India pun beratur.
Saya pun beratur. Memang sedap. Dia tak pakai glove pula tu. Patutlah sedap tu kan. Sekarang dah pakai glove lah kot. Dulu. Tapi memang sedap. Mana nak beritahu apa? Dia tak meminta-minta pada orang. Dia berniaga. Mulianya dia sebagai seorang ketua keluarga sanggup buat benda ni. Bukan semua orang ada orang, apa hal pula aku nak berniaga. Ada orang macam tu. Apa hal pula. Oh tak. Janganlah kau nak berniaga bukan aku lah. Minta maaf lah. Jangan. Dia rasa malu. Jatuh maruah dia berniaga. Kadang ada orang macam tu. Jika dalam kalangan hamba-Nya diuji dengan kemiskinan, Allah sebenarnya mengujinya bagaimana dia bersabar untuk memperbaiki keadaan hidupnya untuk menjadi orang lebih baik. Sebaliknya, orang yang kaya yang diuji, Allah nak uji bagaimana cara dia bersyukur. Adakah dia mensyukuri ataupun dia kufur kepada nikmat-Nya. Kan? Allah SWT sebenarnya adil kepada hamba-hambanya, bahkan dia tidak zalim kepada hamba-hambanya, baik kaya maupun miskin. Adalah diingatkan bahawa kedua-dua keadaan itu sebenarnya merupakan musibah sebenarnya kalau tak betul-betul. Kan? Musibah itu bermaksud apa saja menimpa manusia, sama ada dalam bentuk baik atau tidak baik. Barangkali orang yang ditimpa kemiskinan merasakan ini merupakan musibah kepada dirinya. Namun boleh jadi juga orang yang kaya menganggap kekayaan itu bukan musibah, tapi sebenarnya satu bentuk, bukan satu bentuk yang baik, tapi satu bentuk musibah. Apa yang lebih menakutkan lagi adalah apabila dia datang dalam bentuk istidraj. Tahu kan istidraj? Istidraj ni Allah bagi lagi kekayaan bagi kita, bagi kesenangan pada kita supaya kita terus jauh daripada Allah. Itu yang paling kita takut sebenarnya. Ada soalan? Oh tak ada, tak keluar nak dah soalan ni. Dah ditutup lah soalan. Dah ada soalan-soalan belum dia orang? Belum? Tak ada. Setakat ni hadir je lah. Ada tak yang tanya soalan? Cuba teka, saya hadir ke tidak? Ada tak tu? Tak ada. Okey. Jadi istidraj tu Allah bagi. Allah bagi kelebihan. Itu sebabnya ada orang tanya saya lah. Saya tak nak sebut lah, itu tak nak lah. Saya tak nak sebut lah. Adalah orang tanya saya, dia kata, Ustaz selalu sebut yang rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Itu soalan dia. Saya kata tu bukan salah alamat tu, itu salah orang yang duduk ke alamat tu. Saya kata macam tu. Apa salah orang yang duduk ke alamat tu buta? Salah, marah dia. Sebab saya kata, kita jangan fikir rezeki ni sama macam yang kita nak. Rezeki tak sama. Macam mak ayah kita dulu, Allah tak bagi dia kaya. Tapi Allah bagi anak-anak yang tanggungjawab. Dia bagi anak-anak yang pandai. Dan anak-anak semua membela mak ayah dia bila mak ayah dia dah tua. Dan setidak-tidaknya merasa senang sikit mak dan ayah di waktu tua. Dapat mak ayah tu masuk ward kelas pertama. First class tau. Klinik hospital kerajaan. Ya. Dapat GL. Ventilator. Banggas. Plural. Dia bangga, plural. Iyalah bangga. Betul. Dulu mana ada, tak laku. Kena bayar. Merasalah bila anak-anak dah senang, merasa masuk hospital swasta yang bayar mahal. Merasa. Ini sebenarnya rezeki Allah bagi. Kerana Allah tak bagi rezeki kaya, Allah bagi rezeki, dia 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, rezeki yang kita dapat, kita rasa cukup, itu tanda berkat. Pernah tak orang perempuan bayar-bayar bil, bayar. Berlebih lagi. Pernah tak? Kan? Berlebih. Kira-kira balik. Tapi kenapa berlebih lagi ni? Rupanya bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup. Apa salah aku tak cukup ni? Itu takkan berlaku lah, melampau. Wallet pun sama dengan suami. Satu sejiwa. Wallet pun sama. IC je beza. Macam tu lah kan. Itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjukkan keberkatan pada rezeki kita macam mana? Rumah tangga kita bahagia. Suami balik menyanyi ni, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu kan, bahagia je. Suami balik rumah, sayang okey ke? Allahu Akbar. Terjelepuk bininya kat dapur lantai. Terbalik kuali. Punyalah seronok suami romantik macam tu. Yang isteri pula, abang, rindu betul lah. Lambat abang balik. Allahu Akbar. Kalau macam tu lah sikap semua isteri, tentu tu suami tu takkan menjadi suamiku seorang pendosa. Itulah. Sayang tak dikenang. Macam tu lah. Kan? Ini tajuk drama aja, saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Macam tu lah. Bahagia rasa. Yang ketiga, anak menjadi.
belajar pandai. Bayangkanlah ambil 10 paper dapat 12A. Pecahan tak wajar, berlebih pula A daripada subjek yang dia ambil, gila betul. Macam mana tu? Kan? Dahsyat betul, anak-anak pandai semua. Kadang-kadang dia tak semestinya kaya. Mak dia bagi, nah mama bagi duit belanja, mama mengada tak pandangan kampung mama. Nah mama bagi duit belanja, mama tak boleh bagi banyak, mama beli bagi RM1 je, RM1 je. Mama tak apa, hari ni Along puasa sunat. Oh, ni hari bulan tak puasa ni. Hari ni Along puasa sunat. Ya Allah, puasa. Along simpan dalam tabung ya. Allah baiknya anak aku. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk parut tu kambung tu kata. Orang perempuan ni kan mah sejuk parut, sejuk parut. Kau seorang ada parut, abah tak ada parut. Sejuk hati je, sejuk hati mak dia kan. Lepas tu petang tu balik rumah. Mama, apa? Alhamdulillah mama dapat semua A. Tapi Alun dapat nombor 2 dalam kelas. Ada seorang tu dia markah sikit je beza. Alhamdulillah, nampak berkat, anak menjadi pandai. Kadang-kadang macam tak percaya kan, tiba-tiba tengok anak dah konvo. Menangis mak. Anak kita dah konvo, Pak. Pernah tak rasa macam tu? Pernah tak? Kan? Wah, konvo tadika tu. Belum konvo universiti lagi. Dia punya meraung macam konvo college universiti. Konvo tadika, menangis mak ni gila betul. Nak kita mak konvo, kata kan. Tak apalah, rezeki anak menjadi. Kemudian apa dia? Kemudian tanda rezeki diberkati adalah suasana di tempat kerja senang dan menyenangkan. Kita senang dengan orang lain menyenangkan kita. Seronok kan tempat kerja. Apa lagi tanda rezeki diberkati? Tanda rezeki diberkati, rumah kita sentiasa dia ziarahi orang. Ada je orang ziarah. Ini tak termasuk tin Shopee, tu tak termasuk. Tu tak termasuk, kau jangan kira. Itu kau yang order, ya. Dan begitu juga yang ketujuh, doanya sentiasa dimakbulkan. Selalulah banyak doanya yang dimakbulkan oleh Allah, itu juga adalah tanda rezekinya diberkati. Tak ada soalan sangat ni. Dia minta soalan je baru. Okey, jadi makna kata itulah keadaannya. Rezeki yang berkat. Apa maksud berkat? Ada orang cakap maksud dia barakah. Apa maksud barakah? Barakah ni ada yang cakap pondok Ustaz Kazim. Betul tak tu? Tapi barakah ni adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun sikit tapi berkembang. Ada je benda-benda baik yang kita dapat daripada situ. Kan? Ada je benda-benda baik yang kita dapat daripada situ. Kan? Bagaimana pula ada orang? Ni dah ada satu soalan orang tanya. Macam mana kalau orang yang suka minta, bagilah aku miskin, bagilah aku miskin. Adalah orang macam tu. Boleh ke tidak? Nabi Muhammad SAW melarang kita berdoa perkara-perkara yang tidak baik. Doa, baginda menganjurkan kita berdoa supaya dijauhkan daripada sedih, hutang, malas dan sebagainya. Kepada satu soalan Nabi Muhammad SAW, pernah dia menjadi orang kaya sebelum diangkat menjadi Rasul, tapi selepas itu tidak lagi, malah baginda tidak pernah pula melarang sahabat untuk memiliki kekayaan. Nabi tak larang orang nak kaya-kayalah. Kan? Itu bermaksud baginda tidak melarang kekayaan, walaupun baginda boleh saja memilih untuk jadi kaya seperti sahabat seperti selepas kerasulan, tapi Rasulullah memilih untuk menjadi sederhana bagi mengelak menjadi fitnah kepada umatnya. Memang orang Islam kena kaya, tapi jangan terlalu mengejar harta hingga terlupa maksud tujuan hidup, maka itulah yang akan menjadikan kita hina. Kaya yang hina, itulah dia. Terlampau mengejar kebendaan, sanggup. Itu yang cerita yang saya ceramah untuk motivasi integriti tu. Orang yang nak minta rasuah ni sampai kan memang habis langsung dah harga diri sebenarnya. Semata-mata nak kejar kemewahan. Semata nak kejar gaya hidup. Kadang-kadang orang pakai handphone contoh, aku pun nak handphone contoh. Orang nak rumah besar, aku pun nak rumah besar. Dia terlupa matlamat. Dulu masa mula-mula minta kerja government, apa dia? Aku dapat kerja jadilah. Aku tak minta apa dah. Tapi sejauh mana? Kebanyakan kita tak. Kebanyakan kita kadang-kadang, oh tak ada, biarlah aku kaya, aku tak nak susah. Dia kata betul, tak salah, tapi jangan lupa diri. Jangan lupa untuk bantu orang-orang yang susah. Ya? Kita lihat bagaimana perjuangan baginda sendiri untuk
membantu mereka yang miskin. Maka sebab itulah kita ada zakat untuk seimbangkan antara golongan yang kaya dan miskin. Alirkanlah kebendaan kita tu untuk tujuan akhirat. Bantulah akhirat. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok untuk bantu kita punya pendapatan ni, maknanya bantu pendapatan kita ni alihkan ke akhirat, maksudnya apa? Kita kejarlah kekayaan di akhirat, bukan di dunia. Saya bagi satu ayat. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Allah bagi tahu apa? Barang siapa apa ni? Wa man yuhajir, barang siapa yang buat sesuatu niat dia kerana Allah, di jalan Allah, fi sabilillah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Niat kerana Allah. Dan satu ayat lagi, surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat. Contoh kita sedekah, kita bantu orang. Kita kaya ke kita miskin, kita tolong orang. Kejar akhirat ni. Barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dia akan dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan bagi sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Matematik dia senang. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. So nak akhirat ke nak dunia? Kejar akhirat. Contoh dengar ceramah hari ni, bukan sebab dunia, bukan sebab attendance. Bukan. Tak ada pun yang ambil attendance ni. Ambil attendance ke? Tu yang sampai tu pengerang hadir tadi tu. Kan? Sibuk nak beritahu dia hadir lah. Nah, maknanya kita dengar ni sebab kita nak kejar akhirat. Sebab majlis ilmu, Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Macam tu. Jadi makna kata kita dengar majlis ilmu, kita share macam betul lah. Banyak benda yang kita dengar. So ilmu yang kita dapat, kita kembangkan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu. Sebutir pasir biarlah menjadi intan. Kembangkan. Sebarkan kepada orang. Kita kena berubah perspektif kita pandang orang miskin. Oh ni miskin, ni tak boleh, ni tak. Kita kena ubah. Dia ni pun manusia biasa macam aku. Dia perlu dibantu. Aku kena bantu. Ikut kemampuan kita. Ya. Jadi sekali lagi ditegaskan, kekayaan bukannya lambang, bukannya tanda aras untuk cerita tentang kemuliaan. Begitu juga miskin bukanlah satu penanda aras untuk menentukan hina atau tidak seseorang itu. Tapi sebaliknya bergantung kepada adab yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada setengah jam lagi. Maka dengan ini saya buka. Kalau ada persoalan yang nak dikemukakan, dipersilakan. Saya serahkan kepada tuan pengerusi acara. Silakan. Assalamualaikum kepada penonton yang nak bertanya dalam bilik ni ada soalan? Ada. Saya pergi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Kepada Ustaz, saya ada satu soalan. Okey. Okey. Dengar. Tanya je. Apakah pandangan Ustaz terhadap golongan ataupun individu yang menjadikan status ataupun pendapatan dia sebagai penghalang untuk melakukan kerja-kerja kebajikan seperti sedekah dan sebagainya? Dan saya ingin bertanya juga, adakah golongan-golongan ini ataupun individu seperti ini tergolong di dalam golongan yang tidak bersyukur? Okey, itu saja. Okey, penghalang ni nak tahu juga penghalang yang dikatakan tadi. Nak tanya juga penghalang ni, kenapa status tu penghalang? Saya nak tanya dulu, status apa? Adakah dia terlampau kaya ataupun dia terlampau miskin atau macam mana? Macam mana kau gaji kecil? Okey, faham.
Okey, soalan tu pun kena tepat tu. Kadang ada orang status dia kaya, dia kata dia tak nak campur orang miskin ni. Dia tak nak tolong pun. Ada yang macam tu. Jadi rugilah orang ni. Allah Ta'ala akan tanya ni. Tapi orang yang miskin, kalau dia rasa dia susah, tapi dia tak nak, penghalang untuk dibantu orang, dia silap. Sebab, contoh, kita tengok dalam bab sedekah. Dalam bab sedekah. Kita ambil dulu benda-benda yang berlaku. Saya hujung tahun lepas, saya ingat pada malam tahun baru, saya berforum dengan rakan hias saya. Rakan hias. Geng-geng hias nama dia. HIAS. Haslin Bollywood, Izharib, Abdullah Khairi, Samsul Debat. So Samsul paling bongsu sekali. Kononnya. Macam itulah. Jadi kami berempat berforum malam tahun baru tu di Dataran Lang Langkawi. Tak pernah berlaku forum di Dataran Lang ni. Biasanya konsert, buskers, nyanyi-nyanyi, konsert-konsert adalah. Pertama kali buat forum kat sana. Dan tajuk yang kami pilih, satu tajuk kita nak kenakan kait dengan isu semasa. Tajuk yang kami pilih adalah mana milik kita. Mana milik kita. Jadi, masa tu kita mengimbau kepada apa? Kita nak sesuaikan dengan isu semasa apa? Kusangkakan Pahang, Kelantan dan Terengganu. Rupanya Selangor menetas dulu. Faham maksud dia? Makna banjir besar tu kita ingat Pahang, Kelantan, Terengganu. Rupa kat Selangor jadi dulu. Dan pada ketika itu orang tak sangka, orang hilang atau benda. Dan melalak tu tak boleh nak cakap. Sedangkan di Pahang mentakak. Dia tak rapat tu, mentakak. Di Raup. Betul. Kan? Dengan tahap banjir datang, air mati tau. Bukannya air tu turun, air tu mati macam tu je. Mereka relax je. Kelantan tu sampai ke Bumbung, relax sokok atau Bumbung. Relax. Dia dah biasa pun tu sebab rumah dia. Tak, bukan saya nak kata nak mengenang-enangkan orang yang susah. Tapi nak beritahu pada ketika itu satu Malaysia bantu ni. Ada bagi sumbangan itu, ada bagi sumbangan ini, bagi barang, bagi apa. Saya sendiri pun siap tanya dulu. Sebab kita nak bagi bantuan, kena tanya dulu apa dia nak. Rupanya baju tak nak, baju dah banyak. Rice cooker, seorang 4 dah rice cooker dalam rumah tu. Lah, ya ke? Dekat Taman Sri Nanding yang Ulu Langat tu. Sudah tanya dia nak food processor. Dia nak blender. Okey, fine. Cari, bagi. Dia bagi. Betul. Tapi pada ketika itu, nak beritahu orang yang bagi bantuan, tak kira siapa. Sebab Nabi kata, sedekah itu termasuklah mengalihkan batu, duri dan kayu daripada tengah jalan. Itu juga satu bentuk sedekah. Tolong orang, sedekah. Buat benda baik, sedekah. Tolong pasang kamera ni, sedekah. Tolong adjustkan balik yang berdesing telinga tadi, sedekah. Alhamdulillah. Betul. Itu juga satu bentuk sedekah. Kita pasang ini supaya mudah online. Satu Malaysia boleh tengok. Satu dunia, bukan satu Malaysia. Satu dunia boleh tengok. Kejap lagi saya share. Kawan-kawan daripada Australia, daripada Thailand, daripada Indonesia, Andy yang buat react tu pun boleh tengok. Kan? Maka pada ketika itu kita bukan buat kebajikan untuk kita saja, tapi untuk seluruh dunia. Walaupun tidak menggunakan wang ringgit. Jadi jangan bagi alasan status sebagai penghalang untuk menjalankan tugas. Untuk melakukan tugas membantu orang lain. Dan begitu juga soalan ni, apakah hukumnya? Hukum apa tadi? Tak bersyukur. Golongan yang tak bersyukur. Adakah dia termasuk dalam golongan tak bersyukur? Of course. Bukan tentu dia masuk dalam golongan tak bersyukur. Sebab apa? Apa tanda-tanda? Apa kayu ukur syukur? Imam Al-Ghazali kata syukur tu ada 4 perkara. Syukur terlihat pada 4 perkara. Pertama, pada lisannya. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Contoh, alhamdulillah aku dapat hidup lagi hari ni. Malam tadi berapa ramai orang tak tidur tengok MU lawan Liverpool. Berapa ramai? Luka tu masih terasa. Ku sangkakan 5, rupanya 9. Hai, ya Allahu Akbar. Puas hati aku. Tak, berapa ramai yang tengok bola pagi tadi mengharapkan keajaiban berlaku. Mengharapkan MU menang dengan Liverpool. Terlelap pagi tadi. Lepas tengok bola tu terlelap. Lepas sahur terlelap. Tiba-tiba jaga lagi pagi tadi tanpa sempat dia minta panjang umur tapi terjaga lagi. Hidup lagi.
Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi, kenapalah aku hidup lagi ni? Tak ada. Semua happy. So sebut alhamdulillah, Allah bagi aku hidup lagi walaupun MU kalah. Sebut macam tu. Ya. Liverpool dah boring menang tu. Saja yang bakar-bakar kan, tak adalah. Tak, mulut kita sebut alhamdulillah dapat makan berbuka puasa ni. Alhamdulillah, semua kita sebut mulut. Yang kedua hati. Hati memperakui siapa bagi nikmat. Siapa bagi? Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk perangai kita. Tu cerita tadi tu. Kalau dia tu perangai mestilah melambang orang bersyukur. Maknanya dia solat, dia puasa, dia beribadah pada Allah. Dia tak buat benda yang Allah tak suka dan dia buat apa Allah Taala suruh. Itu tanda syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jadi perbuatan yang kita sebut tadi masuk kategori yang nombor 3 tadi. Tindak tanduk perangai mestilah melambangkan dia tu bersyukur. Salah satu tanda syukur adalah bantu orang lain sebab itu Allah suruh. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya? Okey, ada soalan lagi seterusnya daripada dalam dewan ni. Yang perempuan pula tanya. Ada yang perempuan nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Yang lelaki ada? Kita ada 2. Okey, saya nak sharekan juga kepada semua, mungkin ada yang nak bagi nasihat kepada mereka yang susah, kepada mereka yang berhasrat nak ubah kehidupan dia. Satu perkara yang hadis pada saya lah, hadis yang paling strong lah pada saya. Satunya, sedekah yang terbaik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Tu Nabi sebut lah. Tapi itu macam kita biasa dengar. Tapi ada satu yang Nabi sebut. Nabi kata, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Bayangkan. Maknanya kalau kita sedekah, insya-Allah bala musibah susah nak lekat dengan kita. Jadi kalau kita tengok, banyak masalah aku, kenapa masalah aku? Kena mula bersedekah. Dan satu saya nak pesan, kalau kita nak pesan dengan orang, bagi tahu 2 tips yang Nabi pesan. Kalau kamu nak dimurahkan rezeki kamu, jangan kamu tinggalkan 2 amalan ini. Apa dia? Yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal. Dan benda tu takkan tercapai kalau kau membuat subuh gajah. Apatah lagi subuh dinosaur. Subuh dinosaur ni maknanya memang pupus dah zuhur, subuh tu. 5 minit sebelum zuhur kau subuh. Terkejut imam kat surau tu, siapa pula yang kunut tu tengah hari ni? Tak pernah orang buat kan? Jadi maknanya bangun tu kalau kita lepas sahur, kita tengok dah nak masuk subuh, kita dengar Allahu Akbar. Sebelum nak sembahyang fardu tu, kita buat solat sunat dulu 2 rakaat. Buat solat sunat. Kemudian ataupun waktu lepas sahur tu sebelum masuk subuh pun boleh buat solat sunat 2 rakaat ni, tak ada masalah. Kan? Sebab pagi-pagi lagi kita dah mohon keberkatan tu pada Allah. Sebelum kita buat, mana usaha kita ada effort lebih sikit. Sebelum sembahyang fardu tu, kita buat sunat dulu. Kalau orang pergi surau masjid, memang automatik dia akan buat, kebiasaannya. Dan yang kedua, Nabi pesan, jangan tinggal sedekah subuh. Ambil nombor akaun surau, nombor akaun masjid, nombor akaun mereka ni wakaf, bangunan pembinaan, pusat tahfiz ke, ambil je nombor akaun tu. Nombor akaun, bank, Cim Bank, CIMB Bank, Bank Rimau, tak kisahlah bank apa. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Tu tak tahan tu, tangan amount RM1. Tak apalah. Tapi konsisten. Sebab bila kita sedekah subuh, sama ada kita masuk duit. Ataupun satu cara lagi yang macam kita buat masa PKP tu, kita buat satu tabung dekat rumah. Dia waktu subuh masuk dalam tu. Ni niat sedekah. Masuk sedekah. Kemudian cukup hari Jumaat, pas dekat suami, pas dekat sesiapa, untuk pergi sembahyang Jumaat, tolong bawa tu. Tu sumbatkan. Dengan bangga dia sumbatkan dalam tu. Sebab setiap pagi tu dah kira. Sebab apa? Bila kita sedekah je subuh, malaikat terus mengangkat tangannya, berdoa pada Allah. Ya Allah, azalina ini ya Allah. Contoh, bukan nama sebenar. Azalina ini ya Allah telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu ya Allah. Maka kau perluaskanlah rezeki untuknya seluas-luasnya untuk hari ini ya Allah. Itu dia. Jadi kalau kita nak pesan dengan orang pun, panjangkan pesanan ni, insya-Allah. Jangan risau. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Percaya cakap saya.
Wallahu alam. Terima kasih. Ada lagi soalan? Tak ada. Ustaz, saya nak tanya satu soalan last saya dah tanya. Contohnya macam sedekah kan. Adakah hari Jumaat punya sedekah subuh ada antara yang terbaik kalau kita nak sedekah berbanding dengan sedekah subuh hari-hari lain? Ya, betul. Dah kau tanya macam tu, adakah di antara, maka jawapan pilihan jawapan ni ya atau tidak, tu je. Betul lah, hari Jumaat ni adalah penghulu segala hari. Penghulu hari. Dalam seminggu tu dia hari, orang kata penghulu hari ni, maka hari tu special, istimewa. Tetapi macam mana specialnya, wallahu alam, Allah Maha mengetahui. Tapi dia lebih istimewa lah banding hari-hari yang lain. Tapi janganlah tunggu hari Jumaat. Buat ekor nyawa kau sampai Khamis je macam mana? Jadi maknanya bagi tak sakit. Tapi terutama pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni kena kejar. Nak pula 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Nabi pesan kejarlah 10 hari terakhir. Dan janganlah kita risau tentang hari apa, ganjil genap, buat je hari-hari. Paling tidak dikatakan malam Al-Qadar bermula selepas maghrib sampai sebelum subuh. Selepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi paling tidak, kalau pemalas benar pula, paling tidak jangan tinggal maghrib, isyak, tarawih, sahur. Witir, sahur. Paling tidak jangan tinggal. Maghrib, isyak, tarawih, witir, sahur. Berbuka tak payah cakap sebab memang kau berbuka punya. Itu sebab aku tak sebut tadi tu. Tapi semua tu pahala, ibadah sebenarnya. Yang penting niatkan Allah semua tu. Niatkan Allah. Sahur pun niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Ya, kau je. Sebab ni bulan Ramadan ni kita tak tahu. Andainya ini Ramadan ku yang terakhir. Dan mulai hari ni, jangan lupa doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mintakan Allah, ya Allah kau Maha mengampun, kau suka pada keampunan, kau ampunilah kami ni. Doa, sebab kita tak nak jadi golongan yang rugi. Yang mana Nabi aminkan satu doa daripada malaikat Jibril. Salah satu pada 3 doa tu iaitu binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, minta jauhkan. Okey. Wallahu alam. Terima kasih. Ada soalan lagi dalam jawapan ni? Tak ada kot, dia nak bergambar. Kalau tak ada, kita buat kesimpulan lah. Kekayaan bukan tanda kemuliaan, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Okey, sebagai kesimpulan, kita boleh sebutkan bahawa pertamanya, jelas mesej yang Nabi bagi tahu kita. Anak-anak Adam memang semula jadi dalam hatinya tu, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Itu jelas. Manusia tak pernah cukup. Sebagai contoh, ada orang dia kata, aku dah pension so tak payah fikir apa. Aku relax, duit KSP aku ada. Relax. Tengok tak sampai 2 minggu, pegang senapang depan bank. Jadi security guard juga dia. Tapi bukan saya menghina karier tu. Tak, bukan. Maksudnya dia cakap dia tak nak kerja dah. Tapi kenapa dia kerja? Sebab tak cukup. Kadang dia tu sebabnya pada orang yang nak pencen, jangan pedulikan anak kau nak kahwin ke apa, lantak kau carilah duit kau sendiri. Yang sadap kau, yang susah aku apa hal, cakap macam tu je. Kan? Jadi kadang manfaatkan duit simpanan untuk hari tua kita tu untuk masa tua kita. Itu pertama. Yang kedua, Nabi ajar kita, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Belajar bersyukur. Ketiga, saya pesan juga tadi, jangan ajar anak isteri keluarga kita tentang kaya, tapi ajar mereka tentang bahagia. Kerana sesungguhnya bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Jadi, tak kisahlah kita miskin, tak kisah kita kaya. Nilai hidup, adab kita, jaga. Percaya semua benda ada hikmahnya. Menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Ada ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. InsyaAllah. Tak ada masin. Sebab kita bersabar dengan ujian dan dugaan. Percaya ada hikmah. Dan begitu juga saya nak pesan, hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. B dan D. Antara B dan D, tengah-tengah tu apa? C. Kita ada choice. Pilihan yang macam mana hidup yang nak kita jalani. Jadi tak sahlah, walaupun kita miskin. Mak ayah kita dulu miskin. Tapi kenapa mereka boleh ubah kita jadi manusia yang berjaya? Sehingga mengubah nasib keluarga. Maka macam tu jugalah yang kita kena fikir. Kalau kita susah hari ni, tak apa. Allah takdirkan kita susah. Tapi tidak bermakna kita tidak boleh berusaha untuk mengubah kehidupan kita. Berusahalah.
Manjadda wajada, kata pepatah Arab, manjadda wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi itu saja daripada saya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.